Okey, itu merupakan tarikh-tarikh penting seperti mana yang telah pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan hari ini seperti yang kita sedia maklum 21 Oktober 2023 merupakan tarikh yang cukup penting sebenarnya untuk masyarakat di Dewan Undangan Negeri Jepak Bintulu kerana hari ini merupakan tarikh Hari Penamaan Calon. Ya, betul. Bermula pada pukul 9 pagi ini, perkabaran terkini terus kita bawakan dari RTM Kuching, Sarawak di Auditorium P. Ramlee bersama-sama Fazril Hisham Afandi untuk berikan laporan menerusi meja Randau. Ya. Silakan Fazil. Baik, terima kasih Munawar dan juga Hani di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hari ini kita bawakan perkembangan sempena Hari Penamaan Calon di Dewan Undangan Negeri DUN N67 Jepak. Pada hari ini Hari Penamaan Calon telah pun bermula 21 Oktober. Kira-kira jam 9 pagi tadi telah pun bermula di Dewan Suara Bintulu. Kita lihat ketibaan calon-calon yang akan bertanding di Dewan Undangan Negeri PRK DUN N67 Jepak. Dan kita lihat calon GPS Iskandar Turki juga segak berbaju Melayu, ketibaannya juga bersama dengan Yang Berhormat Premier dan juga pengikut-pengikut yang lain. Dan hari ini yang menariknya kita akan membicarakan mengenai Hari Penamaan Calon, apakah kriteria calon yang akan menjadi pilihan dan juga menambat hati pengundi-pengundi khususnya yang berada di Jepak. Jepak sebuah kawasan yang kini sedang membangun, dipisahkan oleh Sungai Kemenah, pastinya akan terasa limpahan pembangunan ekonomi terutamanya ketika siap jambatan Kuala Kemenah dan juga Jepak. Dan Jepak dikatakan akan transformasi kepada pembangunan Jepak Jaya seperti mana kawasan Petra Jaya di Kuching. Kita juga melihat apakah GPS mampu mengekalkan posisi mereka dan juga keabsahan politik mereka di Sarawak khususnya. Dan hari ini saya tidak keseorangan, bersama dengan saya adalah Profesor Madya Stanley Bai Kadam Kiai, seorang penganalisis politik juga pensyarah bersama dengan saya hari ini. Apa khabar Prof Madya? Baik. Okey, baik. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Tadi perjalanan sini ke RTM tadi bagaimana? Ada kesesakan lalu lintas? Tidak ada. Tak ada. Lancar sekali. Lancar sekali ya. Saya pun ada risau sikitlah. Takut lambat datang ke studio. Tak apa, Prof. Kita on time hari ini. Seperti mana calon-calon kita tadi juga saya kabarkan di Pusat Penamaan Calon juga on time. Baik, Prof. Menarik juga di Jepak ni kalau kita lihat di atas kertas semestinya lebih condong kepada GPS akan mengekalkan kerusi yang telah pun ditinggalkan oleh Allahyarham Talib Zulkifli yang telah pun meninggal dunia pada 15 September. Pastinya reputasi beliau sebagai calon yang dekat di hati rakyat, mengekalkan kerusi selama 6 penggal pasti menjadi satu cabaran kepada calon yang lain. Terlebih dahulu untuk kawasan seperti Jepak yang boleh kita katakan kawasan luar bandar berbanding kawasan lain di Bintulu, apa kriteria calon yang boleh mempengaruhi sentimen pengundi-pengundi di sana, Prof? Biasa kalau kita nak melihat siapa yang sepatutnya dipilih sebagai calon, kita akan bertanya apakah kriteria-kriteria yang sepatutnya ada pada diri mereka. Bagi kita seorang penalisis politik, seorang itu mestilah orang yang berpengalaman, akan bekerja sama, kerja keras, kerja sama, team player dan pandai berkomunikasi, pengucapan awam yang baik dan sebagainya. Ini akan tapi itu adalah kriterianya, tapi parti yang berlawan yang menentang juga akan menentang kriteria itu. Jadi kita mungkin tak bolehlah sangat menggunakan kriteria yang ideal seperti ini. Bagi saya calon yang GPS yang telah dipilih oleh pucuk pimpinan parti dan Kerajaan Negeri Sarawak adalah seorang yang mempunyai personaliti yang saya rasa paling dekat dengan Allahyarham Talib Zulkifli. Pemilihan beliau adalah sangat tepatlah untuk mewakili GPS, seorang yang cukup berpengalaman, mempunyai credential yang tinggi, dan mempunyai kewibawaan yang boleh kita terima, berpengalaman luas dan mempunyai sikap yang suka menolong orang. Kalau kita lihat dari segi
beliau terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal keselamatan dan dadah, kan? Dan sebagainya. Beliau juga mempunyai pendidikannya tinggi, dan kita hanya sebagai penjawat awam, sebagai seorang penjawat, beliau adalah bekas penjawat awam, sebagai seorang penjawat awam, kita akan menjalankan tanggungjawab amanah yang dihadapan kita, yang diberi pada kita. So, apabila kita menjalankan tugas itu dengan betul, dengan baik, maka kita telah menjalankan tugas itu dengan cemerlang, terbilang dan sebagainya. Ini calon GPS ni, Iskandar Turki ini mempunyai kriteria-kriteria itu, dan bolehlah ditengahkan sebagai calon, ditaruhkan sebagai calon untuk mewakili parti yang mentadbir negeri Sarawak sekarang. Saya rasa itu adalah kriteria-kriteria yang sangat pentinglah, okay? Dan pihak lawan kita tidak tentu tahu sangat tentang siapa mereka, tapi yang kita tahu adalah yang dari GPS ini, dan seorang yang pernah bertugas sebagai pengarah AADK. Ini bermaksudnya sebelum kita menjadi pengarah, kita telah melalui pelbagai lapisan, all levels, pengalamannya at all levels of the government service. So dia akan tahu apa yang diperlukan di peringkat yang rendah dan di peringkat yang lebih tinggi. Dan apabila membuat keputusan di peringkat yang lebih tinggi, dia memahami apa yang diperlukan, apa yang dihendakkan, diinginkan di peringkat yang di bawah. So jadi sebagai anak jati di Jepang ini, selain daripada mempunyai pengalaman itu, beliau juga memahami apa yang isu-isu yang dihadapi oleh rakyat dan ataupun masyarakat di kawasan Jepang. Kita dapat melihat Prof Madya, di mana calon yang dipilih ini, Iskandar Turki, memiliki kredibiliti sebenarnya yang Prof katakan begitu kuat. Selain pengarah AADK, Agensi Anti Dadah Sarawak, memiliki pendidikan yang cukup baik juga, sarjana pembangunan sumber manusia, merupakan ahli panel Majlis Sosial Sarawak dan juga Majlis Perpaduan Sarawak. Itu satu, saya kira telah pun menonjolkan personaliti beliau sebagai seorang calon yang dipilih. Kalau kita dengar sebelum ini pun ada terdapat saya lebih kurang 9 nama yang dikatakan mungkin menjadi calon, dan Iskandar Turki yang dipilih. Dan setakat ini kita tidak mengetahui berapa penjuruhkah nanti pertembungannya. Yang kita tahu setakat ini Parti Bumi Kedalang PBK dan juga Aspirasi ada menghantar calon-calon mereka, dan hari ini kita akan tahu kesudahannya kira-kira 1 jam selepas ini siapakah atau berapa orangkah yang akan bertanding di Jepang. Kita juga melihat dari sudut politik yang lebih luas di peringkat nasional, Perikatan Nasional PN mengatakan tidak akan bertanding. Mungkin salah satu sebab mereka memberi fokus kepada PRK di Kemaman Terengganu nanti. Begitu juga dengan PKR mengatakan tidak bertanding untuk memberi hormat dan juga hormat mandat rakyat dan juga kestabilan kerajaan perpaduan itu sendiri. Tapi Prof Madya, kita lihat dari segi sihatnya dari sistem demokrasi. Adakah ini sesuatu yang baik untuk demokrasi, terutamanya pilihan raya di Sarawak ini, Prof Madya? Demokrasi bermaksudnya jika ada pilihan raya, maka demokrasi itu berfungsi. Ya, betul. Parti yang telah berdaftar sebagai parti politik, tujuan utama mereka adalah untuk menguasai kuasa melalui kemenangan dalam pilihan raya. So sepatutnya semua parti yang telah berdaftar, itu tujuan dia. Itu sebab dia hendak menjadi sebuah parti yang berdaftar, kerana hendak menyertai pilihan raya. Tapi kali ini kebanyakan parti, kita ada lebih 30 parti yang telah berdaftar saya rasa di Malaysia, semua tak akan bertanding menentang GPS ni, melainkan 2-3 parti yang ada di Sarawak ni. Tempatan sajalah. Tempatan saja. Saya rasa peluang untuk ke parti yang dari Semenanjung seperti PN memang tipis untuk mendapat kemenangan di Dun Jepang ini. Sekarang kita ada kerajaan perpaduan. Dengan ada kerajaan perpaduan ini, negeri Sarawak adalah unik sekali. Kerana di negeri ini tak ada seorang pun pembangkang. Kerusi pembangkang tak ada. Jadi
jikalah orang di Jepang ini berani mengundi pembangkang, maka mereka adalah satunya kuasaan pembangkang, satu saja daripada 82. Daripada 82-nya di Sarawak. Saya rasa ini mereka tidak munasabah, tidak ada unreasonable, tidak rasional. Saya rasa mereka akan mengundi GPS, dan pilihan raya ini saya rasa, pilihan kecil ini saya rasa adalah seperti game set and match. Memang sudah di tangan GPS ini. Dan pilihan raya ini juga unik dari segi apa yang saya sudah lihat. Pilihan kecil ini unik banding yang dulu, kerana saya rasa tak ada isu yang ketara sekali yang dapat menggugat kedudukan PBB atau GPS di Jepang. Bagi pilihan raya ini, seperti kalau kita lihat memang sememangnya berbeza berbanding PRN di 6 buah negeri dan juga mungkin PRK juga di Simpang Jeram, Pulai dan terbaru di Pelangai. Satu mungkin lebih eksklusif di Sarawak berlakunya. Tapi bagaimana dengan isu yang perlu diperjuangkan terutama oleh calon-calon yang bertanding untuk kawasan di Jepang ini, Prof. Andia? Isu yang saya rasa isu pembangunan lah. Itu memang masih menjadi isu pokok. Sentiasa selama kita ada memang pembangunan. Kita ada sudah ada pembangunan, kita nak yang tahap yang lebih tinggi lagi. Itu takkan habis. Okey. Dulu memang sudah maju dengan pesatnya dari dulu sebagai fishing town. Pada bandar yang sangat lively sekarang. Dan saya rasa pilihan raya kecil ini, isu dari parti-parti yang lain memang tak ada, kerana kita sudah kerjasama di Sarawak. Ini kan menguji kerjasama konsep perpaduan kerajaan tu, di mana parti terutama sekali DAP dan PKR bekerjasama dengan GPS. Dan kesemua mereka akan pergi ke Bintulu, berkempen dan sebagainya. Jadi kita akan lihat tahap kesepakatan, kepahaman, kerjasama, perpaduan di antara GPS, DAP dan PKR di Sarawak. Jadi saya rasa tak ada isu dari segi perselisihan pahaman, strategi bagaimana nak mengurus pembangunan di negeri Sarawak, bagaimana nak mengagihkan sumber di negeri Sarawak dan sebagainya. Tidak ada isu yang mengatakan Sarawak tidak stabil. Kita memang sangat stabil. Ekonomi kita bangun dengan pesat, berekonomi negeri. Jadi itu yang selalu menjadi isu. Kalau isu inflasi dan sebagainya, dia takkan banyak mempengaruhi saya rasa cara pengundian akan berlaku di Jepang. Dari segi kos sara hidup, Prof. Andia? Dari kos sara hidup itu mempunyai impak terhadap semua lapisan masyarakat di seluruh Malaysia. Kalau dia menjadi isu di Jepang, dia juga menjadi isu di mana-mana tempat. Dan saya rasa memang akan disebut. Tapi isu yang ada di Jepang ini adalah isu permintaan politik daripada orang ramai, bukan terhadap supaya tahap pembangunan itu akan ditingkatkan dengan lebih tinggi, pembaik pulihan infrastruktur dan sebagainya. Itu saja. Dari segi kesedaran politik yang selalu kita dengar pada mana-mana pilihan raya masa lepas di Sarawak, ini tidak ada. Sekarang kesemua 82 DUN itu adalah bersama kerajaan negeri Sarawak. Kali pertama saya rasa. Dan unik sekali di Malaysia. Tak ada negeri yang macam itu di Malaysia. Jadi saya rasa tidaklah rasional bagi orang di Jepang untuk memilih tiba-tiba menjadi pembangkang di Sarawak.
Baik. Menarik juga isu yang cuba dibangkitkan tadi oleh Prof. Madia mengatakan isu pembangunan. Sebab kalau kita lihat kawasan di Jepak ini pun dipisahkan walaupun tidaklah jauh, namun dipisahkan oleh sungai Kemenai itu, dan mungkin nanti dengan adanya jambatan itu akan membawa satu pembangunan yang jelas kepada infrastruktur asas terutamanya di kawasan Jepak. Kita melihat kalau di atas kertas GPS nampak kukuh, nampak stabil, begitu juga dengan calon yang dipertandingkan. Adakah ini mungkin memberi kesan kepada peratusan keluar mengundi pada 4 November nanti pada pandangan Prof. Madia? Kalau kita lihat biasanya kalau PRN jelas sebelum ini jatuh peratusan keluar mengundi, tapi PRK mungkin berbeza sikit. Saya lihat di Pelangai ada lebih 70%. Pandangan mungkin ramalan Prof. Madia untuk di Jepak ini, mungkin ramai yang keluar mengundi nanti, Prof? Peratusan yang keluar mengundi di Jepak saya rasa tidak akan membawa apa-apa impak lah kepada kedudukan PBB dan GPS di Jepak. Kalau hanya turun 30% saja, GPS akan menang juga. Turun 10% pun masih GPS akan menang. Apatah lagi kalau turun 70%, 80%. So ini sebab saya kata unik. Saya telah membuat kajian semasa pilihan raya kecil Lubuk Hantu, pilihan raya kecil Sibu 2009. Di situ memang kita nampaklah persaingan tu memang sengit. Memang berceramah sana sini dan sebagainya. Dan di sini di Jepak ini tak payah berceramah pun saya rasa akan menang dengan besar. Tapi janganlah tak berkempen kan. Terlalu selesa pula. Terlalu selesa. Di kos pilihan raya ni, kempen ni memang adalah proses pilihan raya. Berceramah dan sebagainya. Kalau tak ada itu, nampak seolah-olah tak ada pilihan raya lah. Kan? Jadi proses itu mesti diteruskan. Betul. Kalau turun mengundi, jangan tak turun mengundi, kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai negara berdemokrasi. Kalau kita tak turun mengundi, maka boleh dikatakan peratusan yang turun mengundi itu menentukan tahap pendemokrasian sesebuah masyarakat itu. So janganlah tak turun mengundi. Saya rasa pilihan raya ini, pilihan kecil ini adalah seperti saya kata tadi, adalah game, set dan match lah. Betul. Memang tak ada perlawanan langsung. Bagi saya memang jelas lah. Memang jelas dan saya berani katakan ke semua yang menentang Iskandar Turki ini nanti akan hilang wang pertaruhan. Baik, Prof. Madia, kita lihat juga ini adalah satu indikator menarik sebenarnya untuk kita sentiasa membawa kepada mereka terutamanya pengundi-pengundi berdaftar di Jepak untuk turun mengundi pada 4 November nanti, kerana inilah sistem demokrasi yang kita tegakkan khususnya dalam sistem pilihan raya di Malaysia. Kita nak lihat Jepak ini bagaimana mereka boleh berasimilasi bersama dengan pembangunan di sekitar Bandara Bintulu. Jadi untuk itu kami ada video atau clipping khas untuk anda tonton. Saksikan. Bermula daripada sebuah perkampungan nelayan yang kecil di tengah-tengah bumi Kenyalang, Bintulu kini telah berubah wajah dan berkembang maju sebagai sebuah pusat pertumbuhan industri yang utama di Sarawak. Segala-galanya bermula susulan penemuan rizab gas asli dan petroleum yang banyak di luar pesisir pantai Bintulu, seterusnya menjadi faktor pendorong kepada kemajuan bandar ini. Kami Nangga Bintulu tu banyak perubahan lah, especially kini tu dah dibangunkan jambatan menuju ke Jepak, ke kawasan pasar, and situ juga di Bintulu tu banyak tempat rekreasi, macam banyak tempat jungle trekking di Taman Tumbina, tempat orang bermain basikal, ada treknya dekat Lasas ya yang barulah Pasia, tempat banyak tempat jogging juga, macam Dewan Suara, dengan dekat Bintulu tu juga pertama kalinya diadakan Bintulu Marathon lah.
oleh kerana kawasannya yang luas nak biarlah setidaknya dapat mengolah Bintulu International Marathon. Sebelum tu Bintulu memang pernah ada marathon. Oleh kerana pembangunan yang pesat dah banyak dibangunkan tempat jalan raya yang kacak, so dipolahkan Bintulu Marathon yang kami impress dengan Bintulu tu lah. Menyedari potensi perindustrian di Bintulu, Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA pada tahun 1978 sebagai agensi pembangunan dan pihak berkuasa tempatan dalam merancang pembangunan bahagian tersebut. BDA ditubuhkan untuk menggalak, merangsang, memudah serta menjana pembangunan ekonomi dan sosial di Bintulu yang meliputi kawasan seluas 12,166 km persegi. Pada masa kini, saya nampak Bintulu berbanding dengan kawasan-kawasan bandar lain sangat berkembang maju, terutamanya shopping mall, and then ada infrastruktur terbaru seperti jambatan Jepak yang sedang dibina, and then ada highway Pan Borneo yang berhubung antara Tatau, Bintulu, Miri. Selain itu, ada juga highway terpanjang di Sarawak, which is di Batu Lima. Bagi memastikan pembangunan di Bintulu berjalan dengan sekata, Kerajaan Sarawak telah merancang pelbagai projek pembangunan bagi menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Antara projek yang sedang berjalan termasuklah pembinaan jambatan Bintulu Jepak yang sudah pastinya akan memberi pelbagai manfaat dan limpahan ekonomi untuk para penduduk dan masyarakat sekitarnya. Baik, itu dia tadi sedikit video ataupun kita dapat lihat tadi clipping pembangunan Bintulu. Bagaimana daripada sebuah perkampungan nelayan yang kecil saja kini membangun menjadi salah satu bandar yang termaju di Sarawak, terutamanya dari pendapatan daripada minyak dan juga gas asli. Dan kita harapkan terutamanya bagi penduduk-penduduk di sekitar Jepak untuk limpahan pembangunan ini juga terasa tempiasnya di kawasan Jepak walau siapa pun calon yang memenangi untuk pilihan raya kecil DUN N67 Jepak nanti. Baik, masih bersama dengan saya seorang penganalisis politik dan juga fellow penyelidik di Institut Pengajian Borneo, Profesor Madya Stenibai. Baik Prof, jauh berbeza Bintulu ya. Saya ingat lagi kalau mungkin dalam 10-20 tahun lepas berbanding dengan sekarang, cukup jauh perbezaannya. Apa pada pandangan Prof yang membawa kepada limpahan pembangunan di Bintulu ini, Prof? Dari sebuah fishing village, perkampungan nelayan yang mempunyai penduduk seramai 10,000 orang kepada mungkin hampir 200,000 sekarang. Saya pun tak tentu tahu berapa jumlah populasi Bintulu sekarang, tapi sudah pasti lebih 100,000 orang lah. Dalam tempoh 40 tahun lebih. Ini menunjukkan Bintulu telah maju, berkembang dengan sungguh pesatnya. Bagi saya, Bintulu adalah sebuah bandar yang berkembang yang paling pesat sekali yang pernah kita tengok dalam sejarah Malaysia. Even Kuala Lumpur pun tak sama seperti itu. Ini adalah kerana penemuan minyak dan gas asli di sekitaran offshore Bintulu lah. Dan ini akan membawa banyak pelaburan masuk ke Bintulu. Dan tak payahlah kita sebut apa yang industri yang ada di sana, semua kita tahu. Dan bangunan-bangunan yang begitu banyak sekali sekarang. Saya pernah membuat kajian di Bintulu 30 tahun yang lalu. Dia barulah nak bermula membangunkan dirinya. Tapi sekarang dengan adanya lapangan terbang yang baru dan sebagainya, dan jambatan akan dibina, betul. Dan Jepak akan menerima tempias lah. Bukan hanya tempias, saya rasa dia akan expand, sama-sama diperluaskan kepada kawasan pinggiran bandar ni. Kerana ini adalah kawasan pinggiran bandar. Just the outskirt of the Bintulu town. Jadi saya rasa dengan pemilihan
calon ini sebagai wakil rakyat nanti, saya rasa seperti apa yang kita tahu, dia akan meneruskan apa yang telah dijalankan oleh mendiang YB yang lepas, dan saya rasa calon ini adalah sesuai bagi meneruskan perjuangan ini. Dan kerana beliau adalah seorang anak jati, dia akan faham isu-isu yang melanda, apakah keinginan dan hasrat masyarakat di Jepang. Saya rasa yang penting sebagai seorang calon, dia mempunyai pengetahuan mengenai isu-isu yang timbul dan yang sedia ada sekarang di kawasan mereka. Itu sebab saya rasa apabila orang terutama sekali ahli-ahli PBB di Jepang mungkin ada dengar gosip atau ura-ura bahawa calon payung terjun akan dipilih, mereka menunjukkan tidak puas hati dengan kemungkinan benda itu akan berlaku. Dan mereka minta anak-anak jati dicalonkan sebagai, dan ini akan pencalonan Iskandar ini banyak membawa kemegahan, saya rasa, kebanggaan, kehormatan kepada masyarakat di Jepang. Itu masih menjadi isu ataupun perkara yang mendepani lanskap pilihan raya kita ni, Profesor Marian. Dari segi isu anak jati ataupun kerusi tradisi ini boleh memberi pengaruh ataupun mempengaruhi sentimen pengundi-pengundi di Jepang. Kerana kerusi tradisi ini, orang Jepang saya rasa dia akan tahu, kerana ini adalah kerusi tradisi PBB atau JPS, maka itu adalah kerusi selamat. Maka maksudnya siapa-siapa yang akan dipilih untuk menjadi calon akan menang. Tak kira dia itu adalah anak jati kah ataupun orang dari luar kawasan. Tapi kita harus memberi peluang kepada anak tempatan yang mempunyai kaliber yang tinggi, yang mempunyai kebolehan dan kepimpinan yang tinggi, kerana mereka akan tahu selok-belok everything di kawasan itu. Jadi perlulah kita memberi peluang kepada anak tempatan lah. Itu akan memberi semangat yang lebih tinggi daripada masyarakat tempatan kepada negara dan sebagainya. Mereka mungkin akan menyokong kerajaan lebih kuat lagi kan, dan lebih padu lagi. Anak tempatan ni memang sesuai lah untuk menjadi calon. Biasa sepatutnya, bukan kita nak katalah, sepatutnya di setiap kawasan tu anak tempatan akan diberi peluang lah. Kerana orang mempunyai niat, hasrat, ambition, keinginan untuk berkembang lah, dan lebih maju lagi, lebih progresif lagi. Kalau tak diberi peluang, maka anak tempatan tu merasakan mereka akan didiskriminasikan dan sebagainya. Lain pula masalahnya nanti. Lain pula masalahnya nanti. Tapi kita lihat mungkin ini mungkin salah satu sebab mengapa parti-parti lain tidak menghantar calon-calon mereka. Mungkin dari sudut mereka merasakan tidak ada calon yang sesuai untuk mereka bawa, untuk mereka pertandingkan di kawasan Jepang berbanding dengan PBK dan aspirasi. Dan mungkin kita akan mendengar nama-nama lain lagi selepas ini, itu kita tidak pasti. Tapi kalau kita lihat, walau siapa pun, berapa pun calon yang bertanding nanti, pastinya ada isu-isu yang akan dibawa oleh mereka untuk cuba memenangi hati pengundi. Kalau kita lihat retorik politik di peringkat nasional dengan gelombang hijau, isu 3R seperti contohnya, memang tidak akan membawa kesan pun kepada mereka di Sarawak ini. Tapi mungkinkah kali ini dengan situasi politik yang mungkin kita lihat berubah-ubah di semenanjung Malaysia, boleh membawa kesan di Jepang ini? Ada kesannya? Saya rasa tak ada. Tak ada. Dia takkan berkesan. Apa yang kerana ini kawasan luar bandar, kawasan yang majoritinya Bumi Putra, Kaum Melanau, saya rasa mereka ni tak pengaruh sangat dengan politik di bandar. Memang politik di bandar itu ada isu yang
yang sesuai yang boleh dibawa ke luar bandar. Tapi yang di luar bandar ini apa yang diperlukan agak berbeza sikit daripada apa yang diperlukan di bandar. Kos sara hidup di bandar memang menjadi isu kerana selain daripada harga barang yang tinggi, sewa rumah dan harga rumah yang tinggi, kita mestilah tempat menginap kan. Kalau sewa itu terlalu tinggi, itu akan mempunyai impak terhadap pendapatan kita, bagaimana kita membelanjakan wang kita. Jadi di luar bandar lain pula, kebanyakan kita, mungkin di Jepang ini kerana dia luar sikit daripada Bintulu, sewa tak begitu tinggi, sewa rumah. Jadi kos barang memang akan meningkat kerana kalau barang itu dibeli, dibayar dengan nilai mata wang Amerika Serikat, kos barang ganti akan naik kerana nilai mata wang Amerika meningkat banding dengan ringgit Malaysia. Memang harga barang akan naik. Melainkan jika barang itu dibayar dengan ringgit Malaysia, itu lain pula. Jadi dia akan jadi masalah di sana. Selain daripada itu, saya rasa isu-isu yang di Semenanjung tu, isu yang kita dengar semasa mereka berceramah itu tak akan banyak impak lah di menentukan cara pengundian di Jepang ni. Malah mungkin memakan diri kalau digunakan mungkin memakan diri. Itu sebab saya rasa PN tak berani bertanding. Okey, PKR dah selesai dengan GPS. Betul. DAP dah kata ada kedah kerjasama. Okay, mungkin ada isu yang dibawa pembangkang adalah ini isu ini takkan hapus begitu saja. Adalah perjanjian Malaysia 63. Itu saja. Adakah kita ini diberi peluang dan sebagainya seperti isu peruntukan khas tu. Itu saya rasa akan dikemukakanlah oleh ditengahkan oleh pembangkang, kerana kalau peruntukan khas tu 1 juta contohnya, dia akan kata itu tak mencukupi. Dia kata kenapa tak 200 juta. Kalau 200 juta kenapa tak 200 juta. Itu akan jadi isu 100%. 100% akan jadi isu lah. MSCC3. Pengambilan pelabuhan Bintulu, saya ada dengar Premier mengatakan kemenangan besar mungkin memberi kita peluang lebih cepatlah untuk mengambil alih pelabuhan Bintulu. Bagi yang tak faham pelabuhan Bintulu sekarang adalah di bawah jagaan Kerajaan Pusat kan, milik Kerajaan Pusat. Tapi bertapak di Bintulu. Yang unik sekali adalah pelabuhan Bintulu ini adalah deep water port. Kapal yang besar-besar boleh berlabur di sana. Ini penting bagi kita lah untuk ekspor dan import barang. Ini kalau kita lihat perkara yang diperjuangkan terutama pucuk pimpinan parti GPS ini sebenarnya memberi kesan secara langsung juga kepada Bintulu. Cukai daripada minyak dan juga gas, petros dan sebagainya. Kalau pengambil alihan pelabuhan itu jelas Bintulu lah kita rasakan akan menerima impak yang paling jelas untuk pembangunan ini. Okey, jadi kita lihat 2 minggu tempoh berkempen ini, ya seperti yang Prof Madia katakan, jangan terlalu selesa, jangan terlalu yakin, kempen tetap berkempen, nyatakan aspirasi, nyatakan manifesto setiap calon bertanding. Apa yang mungkin kita katakan what could go wrong lah untuk calon-calon ini? Apakah kesilapan taktik yang boleh mengganggu-gugat strategi mereka dalam berkempen? Saya rasa pilihan rakyat kecil Bintulu Jepang ini N67 memberi peluang kepada Premier dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengutarakan dasar-dasar mereka. Dasar-dasar yang inisiatif kerajaan yang dia nak lakukan pada tahun-tahun yang akan datang, terutama sekali 2030 yang selalu disebutkan. Okay. Ini adalah peluang untuk kerajaan negeri untuk menerangkan apa yang dia nak buat
Betul. Untuk menerangkan kemajuan ekonomi negeri Sarawak dan sebagainya, untuk menerangkan kepada rakyat bahawa kita ini, negeri kita adalah negeri yang kaya dan mempunyai banyak revenue, yang negeri yang dapat menolong negeri yang lain di Malaysia. Ini saya rasa ada peluang-peluangnya yang harus digunakan oleh Premier dan anggota kabinet dan pentadbirannya kepada bukan hanya rakyat Sarawak tapi Malaysia dan juga bakal pelabur yang ingin melabur di Sarawak dan sebagainya. Saya rasa bukan hanya di Jepang saja, keseluruhannya dasar-dasar yang nak dilaksanakan kerajaan, program yang nak dibuat dan dilakukan dan sebagainya harus diterangkan sekarang supaya kita faham dengan lebih mendalam, lebih jelas apa sebenarnya idea-idea Premier ni untuk membangunkan negeri Sarawak dan sebagainya, terutama sekali mengenai atau menjelang tahun 2030. Saya cuba melihat di mana ada kelompangan mungkin dapat pihak pembangkang cuba menyerang calon GPS ini. Dari segi pembangunan, saya lihat mungkin terlalu sukar di situ. Dari segi jentera parti, GPS terlalu kuat. Kita juga melihat dari segi aspek-aspek lain, kredibiliti, personality calon juga kuat. Jadi mungkinkah selepas ini kita tidak tahu mungkin apa sahaja strategi boleh digunakan jika ada calon menggunakan strategi character assassination, membunuh, menyerang karakter. Bolehkah ini mempengaruhi undi nanti, Prof. Mahathir? Boleh. Mungkin itu jalan terakhir. Secara ideal memang boleh. Tapi saya tengok biodata calon ini memang sukarlah untuk menyerang personality beliau. Seorang yang bukan saya nak memandang rendah calon yang pernah bertanding di Sarawak ini. Ini adalah satu calon yang saya rasa mempunyai kewibawaan kredensial yang sangat tinggi lah. Walaupun umur belumlah sangat meningkat sangat, masih dalam lingkungan 50-an. Tidak ada apa-apa yang boleh menggugat saya rasa kedudukan PBB di sana, melainkan mesej yang disampaikan itu adalah bertentangan, terutama sekali apabila pelbagai parti yang berkempen sana, parti gabungan GPS, DAP dan PKR, mesej mereka ada bertentangan dan tidak selari. Ini mungkin akan diambil sempatan lah oleh pihak pembangkang lah. Selain daripada itu, saya rasa tidak ada. Kalau jangan buka mulut saja, senang. Biar Premier bercakap. Nanti tersilap. Kita silap. Jangan buka mulut. Biar Premier bercakap. Kita tepuk tangan dan sebagainya. 100% akan menang. Seperti saya kata, game, set and match. Melainkan seperti Prof. Mahathir katakan, konflik dalaman dalam parti itu sendiri. Mungkin calon yang ada daripada pihak parti, rasanya calon yang dia nakkan itu tidak bertanding. Terjadi pula konflik dalaman. Ini boleh mengganggu-gugat. Mungkin ada yang mempunyai hasrat untuk menjadi calon. Betul. Dan tidak dipilih. Ini orang-orang seperti ini kita kena jagalah. Tapi kalau mereka adalah orang parti, kita bekerja untuk parti ya. Dan kalau parti itu menang, kita juga menang. Tapi kita tak bolehlah meremehkan bahawa benda personality orang itu tak ada. Memang manusia ni ada niat dan ambition untuk menjadi calon. Dan kalau tak dipilih, ada nama yang mungkin beberapa nama yang dihantar tu untuk dipilih kan, untuk dibuat saringan. Dan sekarang dipilih, maka kena jagalah orang yang tidak dipilih tu. Baik. Kita juga melihat, kita tidak pasti mungkin ini satu strategi ataupun sekadar menamakan calon. Dua parti yang sah menghantar calon ketika ini, iaitu Stevenson mewakili PBK dan juga Chiang Leping untuk parti aspirasi adalah daripada kaum bukan Melayu atau bukan Melanau, iaitu satu kaum majoriti di kawasan Jepak. Mungkin ini satu usaha ataupun strategi untuk menarik pengundi bukan Melayu?
Saya rasa strategi yang kita tahu ni sebenarnya Iskandar Turki ni adalah mempunyai campuran darah kan ke Melanau dan Iban. Dan saya tak tahu sangat berapakah peratusan pengundi berdasarkan kaum di Jepang. Tapi saya rasa Melanau dan Iban adalah kelompok pengundi yang terbesar di Jepang. So sudah pastilah ini mungkin ini pertama kali pencampuran darah ini seorang dicalon lah Iban dan Melanau. Saya tak pasti tapi mungkin pertama kali, dan saya rasa orang Melanau sudah pastikan mengundi beliau dan orang Iban sudah pastikan mengundi beliau lah. Bukan kita, ini bukan hal-hal perkauman. Saya rasa parti yang mencalonkan orang untuk bertanding di sana, Iban kah, Melanau kah, dari parti yang aspirasi dan PBK ini sudah pasti akan menang. Bagi pengundi Iban yang tinggal ataupun berada di kawasan yang majoriti Melayu Melanau seperti itu, biasanya Prof Mahdia, apa yang mereka mahukan? Apa yang boleh memenangi hati mereka? Orang Iban ni biasanya dia sangat menghormati orang lain. So dia akan terima hakikatnya bahawa kalau mereka minoriti di kawasan itu, dia akan turut bekerjasama dengan kelompok yang majoriti. Dia tak akan rock the boat, yang perahu tu, dan dia biasa dia akan kerjasama. Dia akan memberi kerjasama yang erat dan menjalinkan hubungan yang erat dan sebagainya. Jadi kerana dia akan tahu bahawa di luar bandar kita tahu ni, kita banyak penggunaan ni adalah bahasa daripada wakil rakyat. Jadi kita mestilah kerjasama dan menghormati keputusan yang telah dibuat untuk memilih calon dan memberi kemenangan kepada calon itu. Itu suatu yang menarik kita lihat. Sebenarnya yang penting adalah nikmat pembangunan sama-sama dirasa, tidak kiralah dari segi pendapatan ataupun nikmat pembangunan. Yang penting tiada diskriminasi, semua sama merasa. Mungkin akhir sekali daripada Prof Mahdia, harapan untuk pilihan raya N67 Jepak ni mungkinlah sertakan juga ramalan Prof untuk keputusan nanti Prof Mahdia. Silakan. Ramalan saya, ini adalah kerusi tradisi, kerusi yang sungguh selamat untuk PBB dan GPS. Ramalan saya adalah kemenangan itu memang sudah di tangan, melainkan jika masalah-masalah yang tak disangka berlaku, itu saya rasa takkan berlaku. Kalau calon membuat kesilapan, maka ada jenderal yang dia kata tu yang akan memimpin beliau. So, jadi orang seperti Premier dan ketua-ketua parti takkan membenarkan benda itu berlaku lah. Dia akan, dari pengalaman mereka akan memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada calon-calon. Walaupun credential yang sangat tinggi, ini adalah pertama kali dia bertanding sebagai untuk menjadi seorang ahli politik. Itu lain sikit daripada kerja penjawat awam, kan? Tak sama. Okey. Saya rasa ramalan saya memang menang besar. Menang besar. Bukan hanya menang besar. Saya rasa siapa yang melawan akan hilang wang pertaruhan. Baik, terima kasih Prof Mahdia Setianibai Kadam Kiai bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang mungkin akan menjadi isu ketika hari penamaan calon dan apakah mungkin juga sentimen-sentimen yang mempengaruhi pengundi khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri N67 Jepak. Buat pengundi-pengundi di kawasan Jepak, selamat mengundi sepanjang tempoh berkempen. Pastikan sentiasa menjaga keamanan, keselamatan, kelancaran berkempen, dan pada 4 November nanti ayuh Jepak memilih, pilihlah untuk masa hadapan anda, pembangunan dan juga legasi masa hadapan semestinya yang juga ditinggalkan oleh Allahyarham Talib Zulkifli, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Jepak. Baik, itu saja yang dapat kami bawakan dari Bumi Kenyalang. Kita kembali bersama dengan Munawar di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum.
Okey, terima kasih Fazril Hisham yang berita langsung dari Auditorium P. Ramlee, Kuching, Sarawak. Dan sepasti untuk kita mendapatkan gambaran bagaimana ialah intipati utama yang perlu kita ketahui berkenaan dengan hari penamaan calon sempena dengan ialah untuk pilihan raya kecil yang berlangsung di Jepak Bintulu pada ketika ini. Seketika nanti kita akan bersama sekali lagi bersama dengan sahabat pelapor kita di lokasi kejadian untuk kita mengetahui pengesahan yang akan dilaksanakan oleh pegawai pengurus pilihan raya di N67 Jepak. Sepasti untuk kita mengetahui berapa penjurukah yang akan berlaku di DUN Jepak ini dan siapakah antara nama-nama yang disahkan bertanding untuk pilihan raya kecil Jepak kali ini. Itu akan kita bawakan seketika nanti. Namun pada ruang ketika ini kita ingin memberi fokus kepada bagaimana untuk kita meningkatkan tahap kesedaran kita khususnya dalam aspek keselamatan di laut. Jadi perkara ini perlu kita berikan perhatian terutamanya sekarang ini kita menilai keadaan cuaca yang negara kita telah pun menghampiri perubahan atau peralihan monsun timur laut. Jadi hari ini kita bersama dengan Lieutenant Commander Maritim Muhammad Faizal Marui, juruterbang AS365N3. Betul tak sebutan itu? Ya Tuan, betul. Okey, kita nak berbicara berkenaan kesedaran keselamatan di laut. Mungkin untuk permulaannya mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton peranan tuan sendiri di bawah APMM. Bagaimana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lieutenant Commander Muhammad Faizal bin Marui. Actually saya adalah juruterbang di Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Asalnya saya adalah juruterbang di TUDM dan dipinjamkan di APMM sejak 2007 lagi. Dan pada 2017 saya ditukar lantik dan diserapkan secara tetap di APMM sehingga kini. So alhamdulillah dah 16 tahun saya berkhidmat di APMM. Dan peranan saya adalah sebagai orang yang menyelamatkan dan melakukan operasi search and rescue di lautan. Bermaksud jika berlaku apa-apa kecemasan, pihak MRCC, APMM mendapat panggilan daripada pengadu. So badan yang bertanggungjawab dan kami adalah orang yang akan pergi menyelamatkan mereka. Itu tugas kami sebenarnya. Wow, tugas yang sangat penting sebenarnya untuk tugas cari lamat di bawah kuasa APMM sendiri. Dan ialah kalau kita menilai dari aspek keselamatan ini kan, apa sebenarnya yang perlu kita perincikan berkenaan aspek keselamatan ini yang perlu diketahui oleh semua orang masyarakat berkenaan keselamatan di laut, Tuan? Betul, Tuan. Okey, bila aspek keselamatan ni kita katakan semua orang dah sedia maklum apa yang perlu buat di laut, apa yang kita perlu bekalkan, apa yang perlu kita ada. Cuma saya bercakap dari perspektif saya yang orang yang berkecimpung dan orang yang pergi menyelamatkan. Yang apa yang saya boleh katakan sekarang adalah apabila orang-orang yang pergi ke laut yang tidak menitik beratkan keselamatan, yang tidak memakai seperti life jacket. Okey, kita maklum bahawa life jacket bila dipakai ni kita akan rasa panas. Itulah sebabkan sebab utama kenapa ramai orang tak nak pakai life jacket. Tetapi perbezaannya bila anda memakai life jacket dan saya pergi ke laut untuk menyelamatkan anda seperti mencari jarum di atas tepung. Wow. Saya sangat susah untuk menjumpai anda. Dan tetapi kalau anda memakai life jacket dengan life jacket itu bercolor orange ataupun merah, so kami mudah dan kami memudahkan kami untuk pergi menyelamatkan anda. Itu adalah perbezaan yang sangat besar dan sangat-sangat penting untuk kita wawarkan kepada semua, kepada keluarga, kepada adik-beradik bahawa sekarang pun kita dah ada life jacket yang sangat simple dan sangat murah. Ada life jacket di Shopee, di ni kita boleh beli berharga RM80-70 sahaja. Hanya pakai di pinggang. So at least daripada tak ada apa-apa, betul, dia akan membantu anda di kala perlu. Dan bila di laut ni tuan-tuan, bila berlaku dia timur monsun laut ini, keadaan daripada bulan November hingga Mac, keadaan laut adalah sangat bergelora. Dan tiupan angin sangat tinggi daripada biasa. Dan keadaan laut walaupun kita boleh cakap kita pandai berenang, kita ada experience berpuluh tahun di laut, kita tak kisah pasal kejadian. Tetapi bila kita berada di keadaan kecemasan, life jacket itulah nyawa anda. Itulah untuk kita gambarkan kepentingan untuk menggunakan life jacket ataupun jaket keselamatan ini. Ialah bagaimana pandangan tuan sendirilah ialah dalam situasi sekarang ini kita menyentuh berkenaan aspek keselamatan di lautan ini. Ada dalam kalangan pengendali-pengendali yang mengendalikan sukan air
tidak mementingkan berkenaan penggunaan life jacket ini. Ialah dari segi pengangkutan juga kita lihat sering kali diabaikan. Jadi bagaimana situasi ini sebenarnya boleh mendatangkan situasi yang lebih buruk lagi, tuan? Okey. Benda ini adalah betul-betul tolak kepada tanggungjawab masing-masing. Sebagai syarikat ataupun pengelola kepada event tersebut, dia perlu menyediakan keperluan yang sepatutnya. Tetapi kita sebagai orang yang terlibat dalam aktiviti tersebut dan kita yang tahu kita akan pergi ke laut, kita akan mengalami satu perjalanan yang baru yang kita tak tahu apa jadi pada kita. So kita sendirilah kena pakai, kita sendiri kena adakan. Kalau benda itu tak ada, kita tanya. Kalau benda itu perlu kita beli. Bermaksud, even kalau saya ada keluarga saya yang seorang nelayan ataupun yang akan plan untuk pergi, kepada isteri-isteri yang selalu suami-suami pergi ke memancing, dan sekarang bila nak cuti sekolah, nak pergi naik bot ke pulau-pulau, so kita kena titik berat benda ni. Tak ada, tanya. Ataupun beli sendiri. Dengan berharga RM70, RM80, saya rasa tak ada masalah lah. Untuk kita adakan secara personal dan pakai sendiri, dan insya-Allah benda itu membantu. Membantu untuk menyelamatkan nyawa kita. Jangan kita gadaikan nyawa kita dengan mengabaikan aspek keselamatan seperti penggunaan life jacket ini ataupun jaket keselamatan. Okey, tuan sendiri dah berapa tahun bekerja? Saya alhamdulillah dah 16 tahun tuan di FPMM. Oh, 16 tahun. Satu tempoh yang agak lama. Jadi mungkin kita boleh kongsikan juga kepada masyarakat dari segi pengalaman tuan sendiri dalam operasi mencari lamat. Ialah mungkin ada tragedi-tragedi yang mungkin tuan sendiri tak boleh lupakan, tuan. Ya tuan, sepanjang saya 16 tahun di FPMM, pelbagai operasi yang kita telah jalankan dan kita telah lakukan. Ada dua peristiwa yang saya ingat sampai sekarang. Peristiwa pertama adalah perkara yang baik dan peristiwa kita yang menyayat hati. Kita go yang baik dulu. Okey, peristiwa yang baik ini berlaku pada 2012, Ogos 2012 di Pulau Paya, Langkawi. Okey, ada satu kejadian, satu bot nelayan telah nelayan capsize dan penumpangnya ada dalam, kru bot ada dalam 4 ke 5 orang. Okey, dan pada masa kejadian panggilan telah dilakukan dan MRCC telah bertindak untuk mengangkat mantap bot maritim Malaysia untuk mencari di kawasan pencarian. Dan kawasan pada masa itu adalah bergelora dan angin kuat. So even bot maritim Malaysia telah berada di kawasan tersebut disebabkan oleh laut yang bergelora, kita punya view di atas kapal akan dilindungi oleh ombak. So itu disebabkan susah nak jumpa. Dan alhamdulillah masa saya sampai di area, saya dapat melihat bot maritim tengah membuatkan pemantauan, tengah membuat pencarian, dan alhamdulillah saya terus jumpa 4 orang yang telah berada di situ dalam 24 jam, tuan. Wow. Dan cara mereka ikat bersama badan mereka dan mereka berpaut kepada tong. Tong ikan tu tersebut. So alhamdulillah, walaupun dia memang dia tak pakai life jacket, tetapi disebabkan diorang mungkin ada, dia orang boleh berfikir dan dapat bersatu di situ, dan kami dapat menyelamatkan mereka, dan bot kami memberi bantuan arah kepada bot untuk pick up dan bawa ke jeti untuk dibawa ke hospital. Oh, jumlah mangsa 4 orang. 4 ya. 4 orang semuanya selamat. Alhamdulillah semua selamat pada masa itu. Satu lagi sisi cerita yang lain mungkin yang agak menyayatkan hati tadi. So kalau kita ingat dulu pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di semasa musim-musim perayaan. So kita selalu didengarkan dengan kisah bot-bot karam oleh penumpang-penumpang yang daripada warga Indonesia nak pulang ke Indonesia secara haram. Kejadian tersebut pada tahun itu berlaku di sekitar kawasan Morib dan kawasan Tanjung Sepat. Tetapi pada Ogos 2015, kejadian pertama kalinya berlaku di bahagian Sabak Berenam dan Bagan Datuk. Satu kapal telah capsize dan penumpang dalam anggaran 30-40 orang pada masa itu, tuan. Dan masa kejadian itu memang cuaca buruk disebabkan lebih muatan, tidak memakai life jacket, dan mereka capsize. Separuh telah terpelajar diselamatkan, dan kami meneruskan pencarian lebih pada 3-4 hari di kawasan tersebut untuk mencari baki orang yang hilang. Dan pada hari kedua, ketiga tu, saya dan kru kami sendiri pergi sebab kami akan berulang-alik ke Subang untuk pengisian minyak semua. Dan pada hari ketiga tu kami pergi, saya sampai di situ, saya terlihat
banyak sangat body dan jasad-jasad terapung di tempat kejadian, Tuan. So di situ kita rasa macam berlaku di suasana peperangan. Dia timbul. Dia macam apabila diorang lemas dan dalam masa 2-3 hari body tersebut akan timbul, dan di situlah kita akan meneruskan pencarian untuk membawa body tersebut ke JT untuk proses pengecaman dan also untuk diuruskan seterusnya. Pada waktu tu berapa ramai korban, Tuan? Saya rangka dalam belas-belas macam tu, Tuan. Sebab kita pun, itulah dalam situasi di laut ni, Tuan, kita tak boleh jangka. Sebab bila hilang tu, Tuan bayangkan kita nak mencari satu tempat seluas mata memandang. Dan kita tak ada punca, tak tahu dia di mana. Bila kita tak ada exact position untuk menyelamatkan dia. Dia adalah berdasarkan kepada kita punya kebijaksanaan kita untuk mengagak dan memplan kat mana agaknya dia drift. Bila berlaku kejadian, dia akan dibawa arus. Disebabkan oleh angin dan sea state apa semua. So benda tu adalah kita boleh cakap secara rezeki masing-masing kalau Allah nak jumpakan kita. Betul. Dan sebab itulah saya menitik beratkan, kalau kita ada life jacket, anda mudah dilihat di tempat kejadian, saya dan kru kami akan datang mudah untuk menyelamatkan, Tuan. So pada masa yang kejadian yang menganyai hati tu, saya teringat lagi ada satu body yang mana budak perempuan memakai jaket color pink. Memang persis seumur anak saya pada masa itu, dalam 5-6 tahun. Pada masa itu bayangkan laut sangat bergelora, body dia, jasad tersebut kecil, dan semasa kru FMM ingin mengangkat dia ke kapal, tidak boleh sebab body itu menghempas kapal yang sangat sebab dia terlalu kecil. Dan saya mengarahkan bot untuk beredar seketika, dan kami pergi ke body tersebut. Saya menurunkan saya punya penendang penyelamat, turunkan untuk mengambil jasad tersebut secara proper dan masukkan jasad tersebut di dalam kami punya rescue basket, bawa dia naik ke helikopter, dan selepas itu baru kami transfer semula ke kapal FMM untuk dibawa ke JT. So itulah yang saya katakan tadi, benda yang saya ingat sampai sekarang, Tuan. Wow, cerita tu sangat menyayat hati. Yalah. Kita dengar pun agak sedih. Betul. Ialah satu perkara kalau kita boleh elakkan, ialah peratusan untuk hidup itu mungkin ada kalau kita menggunakan life jacket ataupun jaket keselamatan. Dan ya, Tuan, kalau kita nak kongsikan kepada penonton bagaimana tips-tips survival sekiranya ialah seseorang tersebut berada di tengah lautan dengan life jacket. Betul. Apa tips survival yang penting, Tuan? Okey, untuk situasi begitu, yang pertama sekali kita kena tenang. Kita tak boleh gelabah. Walaupun anda memakai life jacket sebesar mana pun, kalau anda tidak tenang, anda akan lemas. So kita perlu tenang, dan bila kita telah inflatekan life jacket kita boleh berada di atas air dengan keadaan tenang, dan kita boleh melonggak ke atas. So kita kena make sure kepala kita sentiasa berada di atas, dan kita kena save our energy. Jika kita ada ramai orang di situ, kita akan berkumpul bersama-sama mereka dalam satu kumpulan. Sebab bila kita dalam satu kumpulan, pasukan penyelamat datang, dia akan lebih senang nampak. Itu reason dia. So dan bila kita berduduk dalam satu kumpulan, kita akan senang untuk support, untuk bagi moral, dan kita boleh adalah benda yang kedua selain daripada life jacket adalah kekuatan diri kita untuk survive. Itu adalah perkara yang paling penting, Tuan. Nak minum macam mana, Tuan? Kalau contoh kita dalam situasi ada orang kata jangan minum air laut, nanti makin dehidrasi. Betul. Kita memang tidak boleh, adalah haram untuk minum air laut. Dan body kita boleh bertahan selama 24 jam selepas last meal kita. So bermaksud kalau berada kita laut, kalau kita di atas kapal ke, mungkin kita ada bekalkan apa-apa kan. Tetapi kalau berada kita di laut, kita hanya diri kita dan life jacket, kita insya-Allah boleh tahan dalam masa 24 jam. Dan within that period, FMM akan datang membantu, FMM akan mencari anda, dan jika anda menggunakan peralatan yang betul,
kami, anda bersedia untuk menghadapi situasi itu, anda tenang, insya-Allah kami sampai dan kami akan menyelamatkan anda. Okey, satu tugas dan juga peranan yang sangat besar yang digerakkan oleh APMM sendiri untuk khususnya bagi proses cari lamat ialah mangsa-mangsa yang berlaku kecemasan di lautan dan sebagainya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Lieutenant Commander Maritim Muhammad Faizal Marwi. Terima kasih atas perkongsian pengalaman, cerita yang pastinya memberi kesedaran kepada kita semua pentingnya untuk kita memakai life jacket ataupun jaket keselamatan untuk kita melakukan apa jua aktiviti-aktiviti laut. Terima kasih tuan perkongsian kali ini. Terima kasih. Okey penonton, daripada itu kita nak terus saja beralih ke cerita pagi Pulau Pinang iaitu berkenaan Belanjawan 2024. Terus saja bersama dengan Sharmila Rastam yang sudah pun bersedia di sana. Mengimbangi tanggungjawab fiskal dan berteraskan kesejahteraan rakyat. Itu antara fokus ataupun tumpuan Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Oktober lalu. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama dengan Pengarah Pusat Pendidikan Dasar Profesor Madya Dr. Azim Fazwan Ahmad Farouk. Jadi Doktor, bagaimana Doktor lihat dengan Belanjawan 2024 dan boleh ulaskan? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ingin tegaskan di sini bahawa Belanjawan tahun 2024 yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu merupakan belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara kita, iaitu berjumlah lebih kurang 393 bilion. Daripada 393 bilion itu 300 bilion, lebih kurang 300 bilion diperuntukkan untuk belanja mengurus dan lebih kurang 90 bilion lagi, 93 bilion lebih kurang untuk peruntukan pembangunan. Namun demikian kerajaan juga telah berusaha untuk mengurangkan defisit negara dan pada tahun depan defisit negara disasarkan akan menurun kepada 4.3%. Ini merupakan penurunan daripada tahun yang lepas. Dan juga pada masa yang sama kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa cukai dan juga menaikkan cukai. Kerajaan memperkenalkan sebagai contoh cukai wealth tax, capital gains tax, dan juga cukai ke atas barangan mewah dan sebagainya, dan menaikkan cukar perkhidmatan daripada 6% kepada 8%. Namun tumpuan juga diberi untuk membantu golongan-golongan yang kurang yang berada pada tahap yang kita katakan B40 dan sebagainya. Ada juga peruntukan yang dinaikkan di situ. Dan pada masa yang sama subsidi bersasar juga telah mula diperkenalkan, iaitu untuk diesel, dan ini sedikit sebanyak akan membantu kerajaan untuk meningkatkan pendapatan dan pada masa yang sama untuk memastikan bahawa rakyat juga dapat nikmat daripada bajet yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan, kerana bajet ini menekankan kepada 3 aspek yang penting, iaitu tata kelola yang baik demi meningkatkan perkhidmatan kerajaan, penstrukturan semula ekonomi untuk memastikan pertumbuhan dan juga untuk meningkatkan darjat rakyat. Jadi saya rasa tema ini merupakan tiga tema yang penting, yang mana bajet tahun 2024 telah memberi tumpuan yang khusus untuk memastikan bahawa governance ataupun tata kelola kerajaan berada pada tahap yang terbaik, dan pada masa yang sama ekonomi akan distruktur semula. Dalam arti kata lain, mungkin pada masa-masa akan datang kerajaan akan melaksanakan subsidi yang lebih bersasar. Setakat ini diesel pengurangan subsidi ke atas diesel, dan juga kerajaan memperkenalkan cukai-cukai yang boleh meningkatkan pendapatan kerajaan, kerana kita lihat apa yang berlaku sekarang ialah belanja mengurus kerajaan kian meningkat. Okay, Doktor, kalau Doktor lihat, adakah ini merupakan strategi sebagai langkah berterusan dalam menyokong ekonomi madani? Saya rasa ini merupakan langkah yang pertama untuk memastikan bahawa ekonomi negara akan bertumbuh dengan lebih pesat, dan juga kerajaan mengambil kira tata kelola dalam konteks
memastikan bahawa bajet itu tidak tidak berada dalam keadaan yang tidak sustainable. Jadi saya rasa dalam keadaan ini kerajaan telah bermula mengambil langkah dengan mengurangkan defisit dan juga memperkenalkan cukai-cukai yang baru dan juga menaikkan cukai perkhidmatan. Jadi terima kasih Doktor atas perkongsian tadi. Jadi itu dahulu yang dapat saya bawakan kepada anda langsung daripada Universiti Sains Malaysia Gelugor Pulau Pinang. Jadi kembali kepada rakan kita semula di studio Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih. Dah meningkat usia ni, masalah uban dan rambut kering betul-betul buat saya risau. Uban ni buat saya nampak lebih tua daripada usia sebenar. Mujur ada inai rambut V-Asia. Dirumus daripada bahan terpilih, daun inai, buah noni dan minyak zaitun. Senang je, campur, kacau dan ratakan pada rambut beruban. Rambut jadi hitam, nampak lebih bersinar. Dapatkan juga shampoo uban. Dapat memelihara warna asal dan melebatkan rambut. Uban dah tak ada, rambut pun makin sihat. Jangan lupa dapatkan inai rambut dan shampoo uban V-Asia. Pastikan V-Asia baru beli. Ya, pastikan V-Asia baru beli. Kepada anda penonton yang mempunyai masalah uban, jangan risau. Hari ini solusi kami bawakan kepada anda. Iaitu kita bersama dengan Dato' Azrul Muhammad Razi, pengasas V-Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Salam, sihat Munawar. Alhamdulillah. Okey, Dato', apa yang kita nak war-warkan kepada penonton hari ini? Okey, terima kasih Munawar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sahabat Malaysia. Saya kalau datang ke set Sahabat Malaysia, kalau buat dengan Munawar, saya pasti akan terpesona tengok kekacakan dia. Kekacak dia kat sini. Apa pun terima kasih Munawar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sahabat Malaysia. Yang mana saya kira V-Asia ni dah menghampiri tempoh yang panjang, 15 tahun, bukan satu tempoh yang singkat. Alhamdulillah di pasaran V-Asia saya kira produk yang sangat-sangat relevan sebab apa, kita ramai sangat pengguna-pengguna yang dah guna produk V-Asia ni, mereka sangat kata orang tu seronok, gembira merasai keberkesanan. Dan hari ni Munawar selalu kalau saya kat set Sahabat Malaysia ni, saya akan cerita mengenai kebaikan produk makanan, produk kosmetik tapi hari ni untuk penjagaan rambut. Sebab apa, saya percaya pasti setiap antara kita bila bangun pagi tu Munawar pasti risau duk tengok apa, banyaknya rambut gugur hari ni. Kadang-kadang sampai takut nak tengok cermin dan kalau tengok Munawar kalau orang perempuan ni kadang-kadang dia botak dia macam ni, nampak tak kat tangan kanan saya ni, yang ni orang perempuan botak dia kat bahagian atas ni, rambut dia jarang-jarang tak kurang juga. Kadang-kadang kalau lelaki kita tengok Munawar botak bukan je kat atas tapi kat depan pun sama, tak kurang juga. Kalau lelaki tu kadang-kadang botak dia semua penuh, satu kepala tu memang hampir botak. Sebab apa, tak menjaga kata orang tu ada masalah rambut Jadi kalau kita tengok salah satu cara untuk kata orang tu menyihatkan balik kita punya rambut, nak menumbuhkan balik anak rambut, kita kena jaga kesihatan kita dan juga jaga pemakanan. Yang mana saya hari ni Munawar saya bawa produk tambahan untuk penjagaan rambut, tonik subur rambut V-Asia ni Munawar, yang mana intipati herba-herba yang mana digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Munawar, yang mana tonik subur rambut V-Asia ni sangat-sangat saya kira membantu anda untuk mendapatkan rambut yang lebih lebat, lebih sihat, mengurangkan keguguran rambut. Dan kalau anda yang guna sejak usia masih muda Munawar, saya ada pengguna-pengguna yang dah guna sejak 10 tahun lepas, sebab produk dah lama kat pasaran. Alhamdulillah rambut dia lebat Munawar. Dia kata tak ada keguguran rambut, dah paling penting walaupun dah umur 45 tahun Munawar, tak ada lagi masalah rambut beruban. Ini yang gunakan tonik subur rambut sejak 10 tahun yang lepas ni, antara maklum balas pengguna. Sebab apa, intipati herba-herba yang anda dapat lihat kat dalam kat kaca TV sekarang ni, antaranya asyik bunga raya. Bunga raya ni masyarakat Melayu gunakan sejak dahulu lagi, yang mana ada satu lendir nama dia mucin, sangat-sangat bagus untuk melebatkan rambut. Lepas tu ada ginseng. Masyarakat Cina gunakan ginseng ni untuk melebatkan rambut. Sebab tu saya kira intipati herba dia sangat-sangat premium, sangat-sangat luar biasa. Tambah lagi dalam ni ada minyak buatan nikel yang mana sangat-sangat bagus untuk melebatkan rambut anda. Jadi cara yang paling mudah untuk anda gunakan tonik subur rambut ni, kalau saya Munawar, saya akan gunakan setiap malam sebelum tidur, sembuh je dekat kita punya ubun-ubun kepala tu, sertakan urutan ringkas. Dan paling penting, bila anda beli tonik subur rambut ni, anda akan dapat shampoo ikan lurus 30 ml secara percuma. Okey, apa yang sangat-sangat bagus mengenai shampoo ni, kalau anda dapat secara percuma, yang mana shampoo dapat membantu untuk membuang lebihan minyak kat kulit kepala. Ramai antara kita yang ada masalah rambut selalu gugur ataupun kulit kepala yang kadang-kadang tu berkelumur. Sebab apa? Kulit kepala yang terlalu berminyak. Jadi guna je shampoo ni, yang mana anda juga boleh beli secara berasingan. Kita juga ada jual shampoo uban ni, yang mana sangat-sangat bagus. Shampoo uban ni dapat membantu juga untuk mengurangkan rambut beruban, yang mana intipati shampoo uban ni formulasi shampoo dan perapi 2 in 1. Dan saya Munawar pengguna-pengguna yang guna shampoo
shampoo uban ataupun shampoo Eucalyptus biasa ni, dia orang dapati ya seawal penggunaan bila dia orang bilas rambut dia orang tu Munawar, kurang sangat rambut gugur ya. Kalau tengok ya mereka guna shampoo-shampoo jenama lain sebelum ni dia kata banyak sangat rambut gugur, tapi bila dia guna shampoo uban ni kadar keguguran rambut tu sangat-sangat berkurangan. Dan anda lihat ya banyaknya herba-herba yang terkandung dalam shampoo uban ni. Sebab tu saya kata ya formulasi ni berasaskan bahan-bahan herba semula jadi. Dan paling penting bila anda beli shampoo uban, anda akan dapat ni nampak tak, lebat treatment cream ni. Lebat treatment cream ni adalah krim melebatkan rambut yang mana ia juga sebagai perapi rambut anda. Kadang-kadang kalau orang perempuan, orang lelaki ya, kat hujung rambut tu bercabang, rambut jadi kering ya. Sebab apa, ramai antara kita yang kadang-kadang suka mewarnakan rambut. Dekat hujung tu jadi bercabang, jadi krim lebat yang anda dapat secara percuma bila anda beli shampoo secara berasingan. Shampoo ni kalau kita tengok kat pasaran harga dia RM30 je Munawar. Dia jual shampoo ikan lurus ataupun shampoo uban ni, anda akan dapat lagi lebat treatment cream ni. Guna sikit dah cukup. Kalau saya akan guna dekat hujung-hujung rambut ya, kadang-kadang rambut-rambut itu kering ataupun bercabang. Jadi krim lebat ni dapat membantu ya untuk mengurangkan masalah rambut-rambut yang rosak kat hujung tu. Guna sikit je Datuk. Cukup dah Munawar. Dan hari ni Munawar, kita dah habis cakap mengenai kata orang tu penjagaan rambut, dan satu lagi ya, saya kira ramai antara kita yang ada masalah rambut beruban. Dan kalau tengok kat studio saya tak kesorangan. Saya dengan Pak Cik Idris. Okey, Pak Cik Idris ni daripada umur dia dulu, saya rasa saya bawa dia ke studio daripada umur dia 65 tahun. Munawar. Sekarang dia dah 71 tahun. Okey, yang mana kalau anda dapat lihat ya, rambut beruban ni ramai orang hadapi ya, dan saya kira cara untuk mengatasi masalah rambut beruban ni, anda boleh pakai inai hitam ataupun inai perang. Tapi kalau tengok Pak Cik Idris kat kanan saya ni, Munawar, walaupun 71 tahun, tengok tak, rambut dia masih lebat. Nampak tak? Sebab dia juga gunakan tonik subur rambut biasa ni. Jadi bila guna tonik subur rambut ni dapat membantu menguatkan folikel rambut, rambut lebih sihat dan kurang keguguran rambut. Cuma faktor usia, bila dah 71 tahun dah tentulah masalah uban kita susah nak atasi. Jadi hari ni cara untuk mengatasi masalah rambut beruban ni, anda boleh pakai inai hitam ataupun inai perang biasa ni sangat-sangat mudah. Bila anda beli inai hitam ataupun inai perang, dah ada ya risalah cara penggunaan. Senang sangat-sangat Munawar. Follow je step yang kat tangan saya ni, dah ada risalah cara penggunaan ni. Kemudiannya Munawar, kita beli ada 2 botol ni. 2 botol ni kita campur satu mangkuk, ada inai hitam 2 dan juga inai hitam 1, campur ke dua-dua larutan ni. Sangat-sangat mudah. Lepas tu ratakan, boleh terus sapu kat bahagian rambut yang beruban. Dan saya juga ditemani hari ni oleh kata orang tu asisten saya yang kacak ni, nama dia Afiq Izham. Okey, kacau je dua-dua larutan ni dalam mangkuk plastik. Lepas tu boleh terus sapu kat bahagian rambut beruban. Dan paling penting Munawar, dalam masa kurang 10 minit, rambut yang beruban tu dia akan jadi gelap. Kalau anda beli inai hitam, dia akan jadi warna hitam. Kalau anda beli inai perang, dia akan jadi warna coklat gelap. Saya faham sekarang ni ramai yang teruja Munawar. Jadi kalau anda nak hubungi online kami, boleh tanya ya, ataupun terus ke kedai-kedai jamu, boleh hubungi Suki-Suki Cemerlang terdekat KCTV, ataupun boleh buat belian Munawar. Kita ada dekat Shopee, kita ada dekat Jombai, kita ada dekat TikTok Shop, ada promosi diskaun yang sangat-sangat istimewa. Dan sebenarnya Munawar, inai hitam ataupun inai perang biasa ni harga dia hanya RM28 sahaja Munawar. Kalau dulu Munawar sangat-sangat berbaloi. Kalau dulu harga dia RM25, RM26, kita naik hanya RM2 je. Sebab apa? Bahan mentah maklumlah sangat-sangat kata orang tu dah naik bahan mentah sekarang ni Munawar. Jadi paling penting kalau anda beli dekat kedai jamu, anda beli dekat TikTok Shop ataupun anda beli dekat Shopee, masih lagi harga yang murah Munawar. Ada harga potongan diskaun sampai kadang-kadang RM18 orang jual, RM20 pun ada. Jadi rebut peluang sekarang ya. Yang mana inai hitam dan inai perang ni kadang-kadang ramai juga yang tanya ya, boleh tak saya pengguna Muslim nak gunakan inai hitam ataupun inai perang? Okey, apa yang istimewanya yang anda kena tahu, inai hitam ataupun inai perang biasa ni yang mana formulasinya bukan seperti pewarna rambut. Kalau pewarna rambut, ianya menyelaputi luar rambut dan was-was untuk digunakan. Ingat kalau pewarna rambut, ianya menyelaputi luar rambut dan was-was untuk digunakan. Sebab itu saya kata, inai hitam dan inai perang biasa ni sangat-sangat mesra pengguna Muslim. Sebab apa? Formulasi inai hitam ni ianya menyerap ke dalam rambut. Ingat ianya menyerap ke dalam rambut dan paling penting ianya telus air boleh digunakan tanpa was-was. Dan antara intipati yang kita gunakan ya dalam inai hitam ataupun inai perang ni, antaranya ya seperti ekstrak inai sendiri, iaitu daun henna. Yang mana kalau kita tengok ya, inai secara tradisional kadang-kadang kita guna ekstrak daun inai ni, kadang-kadang
dalam bentuk serbuk susah nak bancuh dan sebagainya, sangat susah. Yang ni dah cara yang paling mudah, kita dah modernkan dalam bentuk cair, campur je kedua-dua larutan ni, terus sapu kat rambut. Lepas tu dalamnya juga ada ekstrak susu kambing. Yang mana susu kambing ni sangat bagus, dapat membantu untuk melembutkan rambut anda. Ada minyak botanical, minyak sayur-sayuran sebab itulah kalau anda pakai inai hitam ataupun inai perang ni Munawar bukan saja dapat membantu untuk mengatasi masalah rambut beruban, tapi dapat membantu melebatkan juga rambut anda. Sebab apa bahan-bahan terbaik ini ianya dapat membantu mengekalkan kesihatan rambut anda, seperti minyak sayuran minyak botanical Pro Vitamin B5, yang mana Pro Vitamin B5 ni dapat membantu menyuburkan rambut anda. Dan tengok sekarang kat Kaca TV, nampak tak Pakcik Grace perbezaan sebelum dan juga selepas penggunaan inai hitam V Asia ni. Terus auto nampak lebih muda. Terus nampak lebih muda, boleh panggil dia abang. Kalau orang saya cakap umur dia cuma 1, orang tak percaya. Betul. Orang akan ingat umur dia baru 50 tahun. Bertukar title. Dari tadi kau panggil Pak Cik, sekarang ni jadi abang pula. Abang. Sebab tu kalau anda nak dapatkan inai hitam ataupun inai perang ni, boleh terus ke kedai-kedai jamu, boleh beli dekat jombai.my, boleh beli di Shopee, boleh beli di TikTok Shop, yang mana promosi diskaun yang sangat-sangat istimewa. Guna voucher yang ada, rebut peluang yang ada hari ini. Ataupun bagi anda yang mungkin nak informasi lebih lanjut, nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi online kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492, ataupun terus je hubungi stokis-stokis cemerlang kami dekat Kaca TV, ataupun terus ke kedai-kedai jamu yang berhampiran dekat seluruh toko-toko jamu kat Malaysia ni. Semuanya ada produk-produk Asia. Anda tak perlu risau produk yang telah mendapat penganugerahan di peringkat Asia Pasifik sebagai super brand. Kemudian jangan lupa follow TikTok kami, dan juga dengan pembelian anda kita juga turut salurkan kepada Yayasan V Asia untuk membangunkan mereka yang memerlukan. Ingat dengan pembelian anda kita turut salurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan sekarang ni Munawar nampak tak? Kalau tadi rambut dia beruban, sekarang ni dah hitam, dah gelap nampak macam orang muda. Dan jangan lupa kalau anda nak melebatkan rambut anda, nak mengurangkan masalah rambut gugur, dapatkan tonik subur rambut V Asia ni. Tonik subur rambut harga RM30, dapat percuma shampoo ikan lurus, inai hitam ataupun inai perang. Kalau beli inai hitam, rambut anda warna hitam. Kalau beli inai perang, warna coklat gelap, harga RM28. Harga retail sebenarnya dapat murah lagi. Dan shampoo uban Munawar, shampoo uban ni dapat lagi krim lebat secara percuma, harga hanyalah RM30 juga Munawar. Wow, saya sebenarnya cukup tertarik. Tadi saya cemburu dengan rambut Pak Cik tadi, lagi lebat daripada rambut saya. Inilah rahsianya. Pastikan V Asia baru beli. Jangan lupa hubungi online kami 019-244-4492, ataupun kalau nak WhatsApp boleh, nak tanya pertanyaan lanjut, WhatsApp je 019-244-4492. InsyaAllah telemarketer saya akan reply segala WhatsApp ataupun call yang masuk. Terima kasih kita ucapkan kepada Dato' Azil Mat Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Terima kasih sekali lagi, Dato'. Okey, penonton, sekarang ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Sepastinya kita akan juga memberi tumpuan kepada pengumuman rasmi daripada pegawai pengurus pilihan raya untuk pilihan raya kecil Jepak Bintulu seketika nanti. Ya, insentif itu memang sangat-sangat diperlukan lah. Kalau boleh, insentif itu memang untuk kita kampung ni, memang kita memang harap kepada insentif itu dalam urusan tanah sawit ni. Jadi dalam sawit ni memang untuk kita kampung ni sikit sebanyak pun boleh menampung lah. Walaupun kita ada percayaan kerja-kerja kampung. Jadi sawit ni kalau sekiranya ada dan berjalan dengan apa yang telah disarankan oleh Perdana Menteri itu, kita akan dapat menambah pendapatan kita lah. Bila sampai tahap dah keluar hasil nanti, dia sawit ni tak lama, dalam 3 tahun lebih tu dah hasil dah boleh ambil lah. Jadi saya amat-amat berharap kawasan Bukit Sudu yang lain-lain tempatnya banyak lagi pokok-pokok yang sudah tua. Jadi memerlukan tanaman semula. Jadi saya mengharapkan kerajaan mengambil perhatian kepada pokok-pokok yang sudah tua ditanam semula, dan dengan bantuan ini meringankan beban peserta-peserta tanaman sawit. Jadi saya amat bersyukur dengan pemberian ini, dan saya harap program ini akan berjalan dengan lancar dan terus berjaya di masa akan datang. Saya sangat-sangatlah berharap apabila perbelanjaan ini turun kepada pihak kementerian, di pihak atasan
adalah memandang ke bawah ini dengan pandangan yang sama rata. Rasa sangat-sangatlah berterima kasih. Bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih kepada kerajaan yang mana telah menyediakan, menyiapkan peruntukan sebanyak itu untuk kesinambungan kami para peserta di bawah ini, yang mana tanaman-tanaman kami yang telah begitu berumur lebih kurang hampir 30 tahun. Dan apabila pelaksanaannya, saya berharaplah kepada pihak pengurusan melaksanakan rancangan ini dengan menyeluruh dengan tata kelola yang baik. Okey, baik, itu dia harapan yang disandarkan daripada apa yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, Menteri Kewangan yang telah pun membentangkan belanjawan 2024 di mana kerajaan menyediakan 2.4 bilion ringgit kepada Felda, Felcra Berhad dan juga Risda untuk terus merancangkan aktiviti agri-komoditi dan juga meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil. Jadi sebahagiannya telah pun kita dengarkan tadi, ramai yang bergembira dengan apa yang telah pun diberikan untuk mereka. Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan pula kepada anda. Sebentar lagi juga kita akan bawakan lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian lain. Antaranya kita juga menyentuh tentang belanjawan 2024, merancangkan aktiviti agri-komoditi peserta Felcra. Tapi sebelum itu, kita bawakan perkongsian terlebih dahulu tentang penemuan statistik dari survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah HIS 2022. Jadi pada waktu ini kita bersama-sama dengan Puan Siti Asiah binti Ahmad yang merupakan pengarah kanan bahagian perangkaan harga, pendapatan dan perbelanjaan Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam, Hani. Selamat pagi kepada semua penonton. Ya, baik. Dan baru-baru ini fahamkan ya, Jabatan Perangkaan ataupun DAWSEM telah menerbitkan statistik terkini pendapatan dan juga perbelanjaan isi rumah yang berdasarkan kepada survei pendapatan dan juga perbelanjaan isi rumah 2022, di mana objektifnya adalah untuk mengumpul maklumat dan juga taburan pendapatan dan juga mengenal pasti kemiskinan. Dan yang keduanya adalah mengenal pasti corak perbelanjaan isi rumah dan membantu kerajaan dalam merancang dan juga mengesan pelaksanaan pembangunan negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita berikan latar belakang survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah ataupun HIS 2022 ini, dan boleh juga kongsikan bersama kami tentang kedudukan pendapatan isi rumah Malaysia pada tahun 2022. Silakan, Puan. Baik, terima kasih Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ya, salam statistik, salam Hari Statistik. Selamat Hari Statistik Negara ya, pada 2010 sebenarnya kita menyambut Hari Statistik Negara, dan untuk pengetahuan Hani juga, kami sebenarnya bersiaran dari Sabak Penam pada pagi ini untuk meraihkan Hari Statistik Negara di sini pada tahun ini. Okey, untuk menjawab soalan tadi Hani, bila kita bercakap pasal HIS ataupun kalau panjangnya adalah survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, dia sebenarnya merujuk kepada satu alat atau measurement macam mana kita melihat kepada tingkat pendapatan dan perbelanjaan isi rumah negara Malaysia, di samping untuk kita melihat kepada kemiskinan negara. Hani, kalau saya boleh katakan, sebenarnya untuk survei pendapatan dan perbelanjaan ini bukanlah dia kali pertama. Sebenarnya kita telah laksanakan sejak tahun 1957 lagi untuk survei perbelanjaan, dan untuk survei pendapatan sejak 1970. Pada ketika itu apabila kadar kemiskinan kita sangat tinggi ya, 49% untuk Malaysia. Jadi kita telah adakan survei-survei ini, dan sepanjang 5 tahun kita tahu kita ada rancangan Malaysia kan, kita ada rancangan Malaysia yang terkini adalah kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 dan ini sebenarnya survei-survei ini sebenarnya sebagai input utama kepada rancangan Malaysia untuk kita mengukur tingkat pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Kalau kita melihat kepada pendapatan terkini Hani, kalau merujuk kepada kedudukan terkini pendapatan, pola pendapatan rakyat Malaysia kan,
pendapatan ini, bila kita sebut pendapatan, terlebih dahulu saya kena jelaskan yang ia merujuk kepada pendapatan isi rumah, ya Hani. Kalau pendapatan isi rumah ini, ia bukanlah merujuk kepada gaji individu. Maknanya kita pernah dengar kan gaji minimum 1,500, dia bukan merujuk kepada yang itu. Pendapatan isi rumah ini adalah merujuk kepada pendapatan bagi satu isi rumah yang mana ahli-ahlinya tu dia tinggal bersama dan makan bersama. Maksudnya dia membuat peruntukan makan tu bersama. Jadi mereka yang tinggal satu rumah ni secara puratanya kalau dekat Malaysia ni ada 3.8 orang, senang cakap 4 orang lah kalau satu ahli. Satu isi rumah tu ada 4 orang ahli. Dalam 4 orang ahli itu ada 2 orang yang bekerja, Hani. Dan secara puratanya kalau pendapatan terkini yang kita ada adalah 8,479 bagi purata pendapatan kasar isi rumah bulanan, Hani, untuk kita ujuk di sini. Berbanding dengan pada tahun 2019 kita juga turut melaksanakan HIES. Masa itu pendapatan adalah 7,901. Maknanya pendapatan kita secara RM tu, secara nilai itu sebenarnya meningkat. Kalau kita tahu tahun 2020, 2021 adalah COVID, tetapi kita masih ada peningkatan sebenarnya dari segi pendapatan itu, memandangkan pada tahun 2022 kita ada melaksanakan perintah gaji minimum kan Hani, 1,500. Jadi peningkatan perintah gaji minimum itu daripada 1,200 kepada 1,500 sangat banyak membantu peningkatan pendapatan rakyat, di samping ya Hani bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan. Ya, okey. Kita ingin tahu juga bagaimana pula dengan corak perbelanjaan isi rumah, dan adakah dengan pandemik yang melanda negara 2 tahun lalu ada mengubah corak dan juga gaya hidup isi rumah Malaysia? Ya, kalau kita melihat kepada corak perbelanjaan pula, kalau kita lihat dari segi purata perbelanjaan yang kita peroleh pada tahun 2022 adalah 5,150. Itu adalah purata perbelanjaan isi rumah. Tadi kalau saya bercakap pendapatan adalah 8,479. So sebenarnya baki dia itu bukanlah pendapatan kasar itu semata-mata kita buat untuk perbelanjaan kan Hani. Perbelanjaan yang disebut dekat sini adalah perbelanjaan yang untuk kos sehari hidup lah, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi 8,479 yang diperoleh oleh isi rumah itu sebenarnya adalah untuk perbelanjaan termasuklah cukai, pembayaran bayaran cukai, bayaran lain-lain. Misal kata ada berhutang kan Hani, kita ada beli kereta, ada beli kenderaan, ada kita ada beli rumah, jadi kita kena bayarkan. Yang 5,150 yang saya nyatakan ini tidak termasuk bayaran-bayaran itu. Jadi 5,150 ini adalah purata perbelanjaan untuk kehidupan seharian. Itu puratanya adalah segitu. Jadi kalau kita lihat daripada 8,479 itu, apabila kita tolak dengan cukai yang dibayar, tolak dengan komitmen liability, itu sebenarnya tidak mencukupi untuk kehidupan yang itu. Tapi kita kena ingat pada tahun 2022 kerajaan membenarkan yang pengeluaran KWSP, penerimaan yang bukan pendapatan, banyak bantuan yang diterima itu banyak membantu dari segi perbelanjaan rakyat Hani untuk 5,150. Dan saya suka kongsikan Hani dekat sini apa item popular, maknanya barang popular dari segi sayur-sayur, dari segi ikan dan makanan di luar yang suka rakyat belikan ya. Kalau untuk dari segi sayur sebenarnya Hani, sawi adalah yang tertinggi yang orang selalu akan beli untuk ni Kemudian lobak merah dan juga tomato, itu yang sering dibeli oleh rakyat. Kalau ikan segar tu pilihan rakyat Malaysia kebanyakan adalah membeli ikan kembung Hani. Ikan kembung 53.4% mereka membeli, isi rumah Malaysia ni membeli ikan kembung. Selebihnya tu banyak ada juga selayang, cencaru, ikan lain. Kita ada lebih daripada 50 jenis ikan yang kita catat yang direkod untuk yang telah dibeli oleh rakyat Malaysia. Tapi yang paling tinggi itulah ikan kembung. Dan kalau makan di luar ni sering kita katakan makan nasi berasaskan mie dan sebagainya kan Hani. Kalau yang itu
kita tengok pada kali ini, kalau tahun 2019 makanan yang berbentuk nasi campur atau ada orang selalu sebut nasi berlauk kan, nasi berlauk yang itu yang paling tinggi orang beli. Tapi pada tahun 2022 perubahan telah kita nampak dan kebanyakan rakyat Malaysia dia membeli makanan berasaskan mi dan pasta. Kalau kita tengok kalau dekat pasar-pasar raya kan, spaghetti dan sebagainya, bihun selalu akan habis kan, terutama yang mi segera pun selalu kita nampak akan habiskan. Jadi pattern itu telah nampak, kita dah dapat lihat dah pada tahun 2022. Itu berkaitan dengan perbelanjaan Hani. Okey, baik. Maknanya ada kepelbagaian. Mungkin pandemik juga mengajar kita untuk bereksperimentasi dengan pelbagai jenis menu yang ada, dan ramai juga dah tahu untuk masak sendiri dan membuat banyak pilihan yang disediakan di keseluruhan negara sebenarnya. Banyak disertakan dengan menu-menu yang baru. Dan tadi kita juga menyebut tentang survey ini ada turut dikenal pasti kadar kemiskinan. Kita pun nak tahu tentang perkara ini sebab kita mohon penerangan juga berkaitan dengan kedudukan kemiskinan rakyat terutamanya selepas pandemik COVID-19 yang dilalui negara pada tahun 2020 dan juga 2021. Silakan Puan. Betul, Hani. Sebenarnya itulah yang saya rasa yang sangat penting. Sebenarnya survey ini salah satunya adalah mengukur kemiskinan. Kita tahu kemiskinan ada pelbagai macam kita melihat kemiskinan, kita sering dengar miskin tegar. Miskin tegar ni Hani, orang yang tak cukup nak beli makanan. Duit dia tak cukup untuk membeli makanan. Miskin apabila dia tak cukup untuk satu amount yang kita tetapkan sebagai basic needs ataupun keperluan asas. Keperluan asas ni ada meliputi 6 perkara Hani. Kalau kita lihat dekat Malaysia ni, kalau selalu kita belajar ekonomi dulu-dulu, kita belajar basic needs ni 3 je. Makanan, pakaian, tempat tinggal kan. Tapi sekarang kita melihat kepada basic needs ni meliputi juga pengangkutan, telekomunikasi kan, keperluan diri, kesihatan, pendidikan. Kita masukkan perkara-perkara itu sebagai basic needs. Dan kalau kita lihat kadar kemiskinan yang kita dapat lihat pada tahun 2022 berdasarkan kepada pendapatan garis kemiskinan yang terkini ini Nahni adalah 6.2%. 6.2% ya. Kalau kita lihat 6.2% ni Hani, sebenarnya dia lebih baik daripada masa COVID. Pada tahun 2019, kita punya kadar kemiskinan adalah 5.6%. Kemudian pada tahun 2020 dia semua orang tak ada kerja kan Hani. Jadi memang dalam keadaan itu kita ada membuat simulasi berdasarkan kepada pendapatan HIES 2019 dan kita peroleh pada waktu itu kadar kemiskinan kita adalah 8.4% pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dengan menggunakan data-data berdasarkan kepada pekerjaan, penduduk dan sebagainya, kita kaji semula dan kadar kemiskinan pada tahun 2021 adalah 8.2%. Kemudian pada tahun 2022 kadar kemiskinan itu telah dapat diturunkan semula walaupun tidak mencapai kepada kadar pada tahun 2019 iaitu 5.6%, tetapi lebih baik daripada tahun 2021 iaitu 6.2%. Itulah. Tapi untuk miskin tegar kita boleh kata kadar dia adalah 0.2% di Malaysia. Baik. Okey, jadi itu dapatan sebahagian daripada yang dilakukan menerusi survey yang dibawakan untuk tahun 2022 yang pasti menjadi panduan dan juga strategi bagi menyokong komitmen untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan makmur dengan pengagihan kekayaan yang adil dan saksama, merentas kumpulan pendapatan etnik dan juga rantaian bekalan. Terima kasih kepada Puan Siti Asiyah bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi data tersebut. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Okey, baik. Untuk waktu ini kita nak kembali bersama dengan pelapor kita di Dewan Suara Bintulu untuk mengetahui dan pengumuman bagi calon-calon yang terbabit. Silakan. Baik, usai 10 pagi tadi, usai sudah penerimaan borang pencalonan bagi pilihan raya kecil DUN 67 Jepak. Untuk itu kita terus saja mengikuti pengumuman pegawai pengurus bahagian pilihan raya kecil DUN N67 Jepak, Abang Zainuddin Abang Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N67 Jepak dengan ini memaklumkan menerima kertas penamaan calon daripada 3 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N67 Jepak.
Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan pada masa yang berikut. Pertama, Iskandar bin Turki, masa 903, parti GPS. Kedua, Cheng Liping, masa 909, parti Aspirasi. Yang ketiga, Stevenson anak Joseph Sumbang, 912, parti PBK. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N67 Jepak adalah seperti yang berikut. Nama 1, Cheng Liping, parti Aspirasi. 2, Iskandar Turki, parti GPS. 3, Stevenson Joseph Sumbang, parti PBK. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi akan diadakan pada 4 November 2023 iaitu Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Ya, saudara, maka dengan itu bermulalah gelanggang pilihan raya kecil DUN 67 Jepak yang akan berlangsung selama 14 hari bagi merebut 22,804 pemilih berdaftar bagi DUN 67. Baik, demikian perkembangan langsung di Dewan Suara Bintulu sempena penamaan calon bagi pilihan raya kecil DUN 67 Jepak. Kembali ke Angkasa Puri. Okey, baik, terima kasih Syazwani Samsu yang telah memberi kita laporan terus dari lokasi dan telah pun diumumkan oleh pegawai pengurus PRK DUN Jepak calon-calon yang layak bertanding dan bermula kempen yang akan dilangsungkan sampailah nanti 4 November akan dilakukan hari pengundian. Tapi untuk makluman juga kepada anda semua bahawasanya tiada pusat mengundi awal akan dibuka pada 31 Oktober ini kerana kesemua 43 pengundi awal yang daripada anggota polis akan menggunakan sistem undi pos. Itu berkenaan dengan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N67 Jepak. Segala teka-teki telah pun terungkai 3 penjuru untuk N67 Jepak Bintulu Sarawak ini. Dan untuk ruang ketika ini, kita akan berbicara berkenaan belanjawan 2024, bagaimana usaha untuk merancangkan aktiviti agri komoditi peserta Felkra. Sebelum kita bersama dengan tamu kita saksikan terlebih dahulu spot peserta berkenaan dengan belanjawan 2024. Saya sebagai peserta ataupun pegawai Felkra menyambut baiklah tindakan ataupun idea yang diluarkan oleh Perdana Menteri kita sebanyak 90 juta tu. Jadi banyak manfaat kepada terutama sekali peserta Felkra lah. Jadi dengan ada peruntukan tersebut, jadi saluran itu sampai kepada pihak Felkra. Felkra akan memperluaskan daripada segi apa yang kita minat. Contohnya macam minat segi perniagaan, contohnya buat baru ni kita buat donat dan sebagainya. Jadi pihak Felkra akan bantu daripada segi peralatan dan sebagainya. Alhamdulillah, melalui Felkra ni daripada tak ada apa, kami dapat pelbagai-bagai kemudahan seperti kursus. Kemudian dari impak itu kami dapat hasilnya dengan dapat menambah pendapatan sendirilah. Di samping itu, kami juga dapat memperbagaikan lagi keluaran kami. Contohnya, daripada madu kelulut, kami membuat sabun. Peruntukan ini bukan sahaja untuk para usahawan Felkra, malahan ia juga dapat meningkatkan lagi pendapatan di kalangan mereka ni.
Saya menyambut baik dengan peruntukan yang Perdana Menteri umumkan sebanyak 90 juta itu kerana dapat memberi peruntukan tambahan kepada kami petani di kawasan kampung Fekra ni lah untuk mendapat peruntukan dari segi mungkin dari segi peralatan anak benih, baja. Saya mengikuti perkembangan bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ini. Saya menampak ia memberi impak yang besar lah kepada khususnya pada peserta Fekra. Dan kami mengharapkan juga peruntukan itu dapat disalurkan juga kepada peserta warga peserta Fekra di kawasan Pahang Negara, insya-Allah. Boleh kami usahakan lagi lah untuk balik tanaman semula dan kami akan usahakanlah semoga kami dapat mengeluarkan balik hasil dan tambahkan pendapatan bagi kami di sinilah di Fekra ni. Terima kasihlah juga pengurus di Fekra ni lah yang sama-sama menjayakan aktiviti kami di sini dan membagikan peruntukan yang banyaklah, insya-Allah. Ya. Kami memang mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada PM yang telah memberi peruntukan tu dan kami sama-samalah dengan peserta untuk menjayakan ladang kami di sini. Seterusnya mendapatlah peruntukan yang lagi lebih lah. Terima kasih saya ucapkan kepada Perdana Menteri kita yang telah memperuntukkan 90 juta untuk Fekra lah, untuk memajukan tanah Fekra. Sebenarnya Fekra ni tanah pemulihan. Di situ juga kita penghasilan mungkin akan datang kalau dah buat tanah semula, kita akan gunakanlah tanah-tanah yang ada kosong-kosong tu. Di sini pun banyak ada tanah yang kosong-kosong, kita akan guna pakailah untuk mendapat pendapatan yang lebih lah. Sebenarnya peruntukan yang ada ni kita enggak terjamin jugalah, tapi kita minta lah. Sambil itu kita nak buat projek-projek yang ada ni, kita menggunakan sekarang ni macam jentera untuk macam traktor untuk mulihkan tanah tu kena ada lah dengan baja-bajanya semula. Kita minta peruntukan tu dapat juga dimanfaatkan untuk kita buat projek-projek yang ada. Kita boleh mengubah kepada mekanisasi baru, cara jentera-jentera yang kita nak buat dalam ladang ni lah. Jadi kita tak nak lagi cara lama. Jadi kita gunakan jentera seperti grabber untuk apa. Jadi kalau boleh peruntukan ni kita minta lah pada kerajaan ni bahan seperti baja ni boleh daripada 90 juta tu dibagi subsidi kepada peladang-peladang ni. Jadi Okey, kita dah dengar tadi Hani apa yang telah disuarakan oleh peserta Felkra, terutama Felkra di Pahang dan juga Negeri Sembilan, rata-ratanya menyambut baik dengan pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini peruntukan 90 juta untuk memperkasakan peserta Felkra ini untuk mereka mengoptimumkan kegunaan tanah ladang mereka. Ya, betul. Jadi untuk kita berbicara lebih lanjut lagi tentang untuk merancangkan aktiviti Agri Komuniti peserta Felkra, kita bersama-sama Datuk Idris Hasim, caretaker atau juga Ketua Pegawai Eksekutif Felkra Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Sepastinya kita dengar peruntukan dan juga pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini 11.5 bilion diperuntukkan di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Kemajuan Wilayah dan Desa dan sudah pastinya kita juga menilai bagaimana intipati tersebut, peruntukan tersebut dipecahkan khususnya di bawah pihak Felkra sendiri. Bagaimana respon awal daripada Datuk sendiri, khususnya bagaimana untuk kita melancarkan lagi operasian Felkra yang baharu ini? Ya. Alhamdulillah di pihak Felkra, saya bagi pihak Felkra menyambut baik pengumuman belanjawan yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga kami di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah.
yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Kami amat menyambut baik perkembangan ataupun bajet yang dikemukakan ini untuk membawa satu dimensi baru kepada pembangunan Felkra secara keseluruhannya. Okey, baik. Dan kita ingin tahu juga bagaimana perkembangan operasi Felkra sehingga kini. Ya. Saya ingat Hani Menawar, saya bermula dengan penubuhan Felkra lah, rasanya lebih nampak lebih bagi memahami kepada masyarakat setempat bahawa Felkra ini sebenarnya satu badan berkanun asalnya ditubuhkan pada tahun 1966 dulu. Masa kerajaan pada masa itu memikirkan bahawa perlu ada satu badan yang khusus untuk menyatu dan memulihkan tanah-tanah pinggir milik kerajaan pada masa itu. So di samping itu fungsi kita juga adalah untuk memulihkan tanah-tanah terbiar. Jadi awal-awal kemerdekaan sudah tentu kerajaan membagi milik kepada pada orang-orang kampung tanah-tanah milik. Gagal dibangunkan ada pelbagai sebab. Jadi kerajaan pada masa itu memikirkan ada satu badan, perlu ada satu badan untuk memulihkan dan memajukan tanah-tanah inilah. So kita dirubuhkan pada tahun 1966. Kalau ikut sekarang ni umur kita ni dah menghampiri 57 tahun dah ni umur Felkra. So pada masa itu tumpuan kita hanyalah untuk memajukan 3 komoditi utama. Getah, kelapa sawit dan padi lah. Berlangsung sehingga pada tahun 1997. Pada tahun itu kerajaan memikirkan bahawa Felkra ini perlu melangkah lebih jauh. Tahun itu kita dikoperatkan. Pengkoperatan Felkra berlaku pada tahun 1997. Walaupun kita dikoperatkan, operasi kita sebagai satu entiti perniagaan, tapi kita diberi tanggungjawab juga. Kita tidak dilepaskan untuk menjaga aktiviti sosial peserta. Kita masih lagi menjaga kebajikan seramai lebih daripada 106,000 orang peserta di seluruh negara. Okey, dan kita kembali juga menyentuh berkenaan dengan peruntukan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKDW iaitu 11.5 bilion dan juga bagaimana untuk kita memahami pecahannya kepada Felkra sendiri dan usaha untuk kita memperkasakan komuniti di desa. Ya. Pertamanya saya bagi pihak seluruh warga Felkra seramai 106,000 orang ni mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada kepimpinan negara yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kerana memahami akan denyut nadi masyarakat desa lah, terutamanya peserta-peserta Felkra. So peruntukan untuk kementerian ini, Kementerian Desa dan Wilayah ini sejumlah 11.554 bilion yang diumumkan. Pecahannya peruntukan pembangunan sebanyak 7.43 bilion ataupun 64%. Kalau kita tengok lebih peruntukan pembangunan daripada belanja mengurus. So daripada jumlah itu, kalau kita tengokkan pecahannya 2.4 bilion ini diperuntukkan kepada 3 agensi utama pembangunan desa. Felkra, Risda dan juga Felda. So sudah tentu 2.4 bilion ini merupakan satu jumlah yang besar. Sudah tentu dia akan membawa manfaat yang besar juga kepada jutaan warga desa lah. So kita di pihak Felkra akan merancangkan aktiviti-aktiviti agri-komoditi kita di sektor perladangan. So kita juga di samping peruntukan 2.4 bilion yang diperuntukkan kepada 3 agensi utama ini, ada juga peruntukan sebanyak 90 juta yang dikhususkan kepada Felkra dan juga Risda. Yang ini untuk mengoptimumkan penggunaan tanah ladang. So kita akan mempelbagaikan tanaman kita. So instead of 3 tadi itu, getah, kelapa sawit dan padi, kita juga akan memajukan tanaman-tanaman seperti kelapa, nenas dan sebagainya. Dan yang lebih penting, kita akan mencuburi bidang ternakan. So kita ada ternakan ayam, lembu pedaging dan juga kambing lah yang akan kita perluaskan. Okey, baik. Saya fikir ini merupakan hari tuju ke arah hasrat kerajaan sendiri yang telah menyatakan komitmen untuk memperkukuhkan dasar keterjaminan makanan negara melalui bajet 2024 yang dibentangkan. Dan bagaimana pula keterlibatan Felkra sendiri dalam membantu kerajaan dalam isu keterjaminan negara ini? Dia begini Hani Menawar. So Felkra mengambil ini sebagai satu tanggungjawab nasional, satu tanggungjawab kepada negara untuk kita menjamin bahawa keterjaminan makanan ini berjalan dengan baik. So kita committed, so kita ada 4 bidang yang akan kita ceburi. Pertamanya ternakan ayam pedaging. Keduanya perluasan penanaman padi. Yang ketiganya ternakan lembu pedaging dan yang keempatnya kita akan menjalankan projek urban farming kita panggil. So dalam hal ternakan ayam pedaging ini,
So kita sasaran kita sehingga tahun 2025 nanti kita akan mampu berkeupayaan untuk mengeluarkan lebih kurang 8 juta ekor ayam satu tahun. So, kita dah pun bermula di Tanjung 100 kalau ni di Pahang. Ya, Tanjung 100. Kita telah pun bermula pengeluaran sebanyak 60,000 ekor. So, kita akan terus bermula dan untuk tujuan itu kita akan memperluaskan ladang kita, ladang ternakan ayam ini. Yang pertamanya kita ada di Tanjung 100 di Rompin Pahang. Yang keduanya kita ada di Bagan Datuk di Perak, di Kuala Lipis di Pahang, di Macang Kelantan, di Padang Terap di Kedah lah. So bila 5 ladang ini beroperasi sepenuhnya, kita akan mampu mengeluarkan lebih daripada 8 juta ekor ayam lah setahun, satu tahun. Alhamdulillah. Yang keduanya mengambil kira daripada pengalaman kita, keupayaan kita dan juga kejayaan kita. Pada saya itu merupakan satu kejayaan. Alhamdulillah. Kita buat penanaman padi di seberang Perak, di Teluk Intan. Kita ada seluas lebih kurang 4,000 hektar tanah di sana yang kita usahakan dengan tanaman padi. Dan pihak yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri KKDW juga mengamanahkan kepada kita untuk memperluaskan ladang padi kita di Sabah dan Sarawak. Berdasarkan kepada keupayaan kita. Kalau kita tengok rekod keupayaan kita di Sabah dan di seberang Perak, kita berjaya mengeluarkan padi atas kadar 5 tan sehektar satu musim. Jadi kalau satu tahun tu kita berkeupayaan untuk mengeluarkan, kita ada 4,000 hektar, so 20,000 tan padi satu musim dan 40,000 tan lah satu tahun padi. Kalau kita convert kepada beras, maksudnya lebih kurang dalam 24,000 tan beras yang FECRA sumbangkan untuk keterjaminan negara inilah. Yang itu yang telah kita laksanakan. Dan yang ketiganya projek lembu pedaging. Kita juga mempunyai lembu pedaging yang kita laksanakan kepada 2 kaedah. Pertamanya kaedah feedlot, yang keduanya kaedah kita panggil open grazing lah, yang kita lepaskan di ladang-ladang. Sehingga ini kita ada 10 kandang untuk integrasi untuk feedlot. So kita ada 2,500 ekor lembu sekarang ni yang untuk itu. Di samping itu, bagi pihak peserta juga, kita galakkan peserta kita untuk menternak-ternakan di ladang-ladang yang kita majukan. So kita ada lebih kurang 5,000 ekor lembu. So campur dua-dua tu, kita ada lebih kurang dalam 7,000 ekor lembu dalam satu masa lah. Itu berkenaan prospek bagaimana untuk kita memperkasakan aspek sekuriti makanan negara. Dan bagaimana pula kita menilai dari sudut usaha daripada pihak FECRA sendiri, komitmen untuk memanfaatkan segala peruntukan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini, di bawah Belanjawan 2024. Bagaimana juga dari sudut keterlibatan, ketersiapan peserta secara keseluruhannya. Begini, Munawar pertamanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berterima kasih kepada kepimpinan negara yang telah memberi kepercayaan kepada FECRA untuk memajukan masyarakat desa inilah. So kita pada bajet pada tahun 2024 ini sudah tentulah. So kita akan melaksanakan 4 perkara dalam kita memanfaatkan bajet yang diperuntukkan kepada kita. Pertamanya kita akan membuat lonjakan kepada pemerkasaan operasi peladangan kita. So Trust FECRA ini seperti mana yang kita tahu adalah peladangan. So kita memajukan tanah-tanah milik peserta, tanah-tanah milik kerajaan yang akhirnya akan diberikan manfaat kepada penduduk desa. So program-program seperti mekanisasi ladang kita akan perluaskan jugalah. Seperti mana semua maklum bahawa kita punya tenaga kerja tempatan sekarang ini memang sukar untuk kita perolehi lah. Kalau kita tengok, kita masih lagi bergantung kepada tenaga kerja asing daripada banyak negara sumber. So sekarang ini bila kita menjangka ataupun kita berhasrat untuk memperluaskan penggunaan mekanisasi ladang ini, so kebergantungan kita kepada warga asing ini akan dapat kita kuranglah. Kita kurang. Di samping kita akan menarik minat warga tempatan, belia-belia tempatan untuk menceburi bidang perladangan ini. Yang kedua seperti mana yang saya nyatakan tadilah, agenda keselamatan makanan negara. So kita akan program-program komersial yang saya nyatakan tadilah, ternakan ayam pedaging, lembu feedlot, perluasan penanaman padi ke Sabah dan Sarawak, yang itu akan kita perkasakan jugalah.
Di samping urban farming. Yang urban farming ini yang kita libatkan peserta. So sehingga ini kita ada 80 lokasi urban farming yang kita laksanakan fertigasi. Satu lokasi kita berkeupayaan untuk mengeluarkan 1,000 polybag. Kita tanam dengan cili dan sayur-sayuran. So pada masa ini kita ada lebih kurang 80,000 polybag lah yang kita keluarkan tanaman cili dan sayur-sayuran. Dan kita juga seperti mana tahu, kita tidak kesampingkan kesejahteraan peserta ini. So program-program modal insan, kelengkapan ameniti sosial, so rural tourism kita akan perkasakanlah. Jadi kalau Hani dengan Munawar ada masa, boleh. Kita ada rural tourism di Wing, di Kedah sana yang telah kita laksanakan lah. So ada masa kita boleh jemput pergi. InsyaAllah. Kita nantikan. Kita nantikan saat itu. Yang paling penting adalah apabila semua yang disebutkan tadi sedang berjalan, akan berjalan dan pastinya untuk kesejahteraan kesemuanya, dan terutama sekali ada dari segi aspek keterjaminan makanan. Jadi menerusi bajet 2024 pastinya akan memperkukuhkan lagi apa yang sedang diusahakan. Jadi apa harapan Datuk sendiri menerusi Belanjawan 2024 ini? So harapan kita warga Feltra khususnya selama 106,000 orang peserta yang kita bawa. So harapan kita akan melaksanakan tanggungjawab dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. So kita akan laksanakan berasaskan kepada 4 imperatif kita panggil, utama kementerian kita, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, iaitu desa. Tagline-nya desa. D pertama data dan digital. E ekonomi. S sosial dan sasiah, dan E yang terakhir adalah akses dan alam sekitar. Yang ini berpaksikan kepada 4 imperatif utama ini, kita akan bergerak ke arah sama hala tuju dengan visi misi yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita, selaku juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Alhamdulillah, 4 imperatif tersebut sangat inklusif dan juga komprehensif, dan pasti dalam usaha untuk kita memperkasakan peserta-peserta FECRA khususnya, dan juga kita menilai kembali apa yang telah dinyatakan Datuk tadi, bagaimana usaha peserta ini untuk mengoptimumkan kegunaan ladang mereka ke arah security makanan negara. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Idris Lasim, caretaker, dan juga Ketua Pegawai Eksekutif FECRA Berhad bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi tentang Belanjawan 2024 pasca dengan merancangkan aktiviti agri-komoditi peserta FECRA. Baik, untuk waktu ini sebenarnya kita nak saksikan terlebih dahulu sebuah klip ni, biar betul, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Tular di media sosial beberapa komen berkaitan penggantungan siaran Awesome TV menerusi MyTV. Ada yang mendakwa ia dibuat atas arahan MCMC. Tidak kurang tuduhan, kononnya wujud campur tangan kerajaan. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan sedemikian merupakan fitnah. Sebaliknya, situasi berkaitan hanya melibatkan 2 entiti, iaitu MyTV dan syarikat penyiaran berkenaan. Perkara itu turut diakui MyTV yang memaklumkan penggantungan dibuat atas sebab komersial semata-mata. MyTV memaklumkan Awesome TV gagal melunaskan bayaran fee akses yang tertunggak. Tiada kata sepakat berjaya dicapai hasil siri rundingan yang dijalankan. Justru penggantungan terpaksa dilaksana berkuasa 2 November. Henti penyebaran fitnah. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Tak pasti, jangan kongsi. Setiap hari kami bawakan kepada anda segmen Biar Betul ini selepas Kantar 744 untuk kita menangkis berita-berita palsu di luar sana, terutamanya yang berlegar di media sosial. Ya, okey. Jadi apa kata daripada kita buang masa mempercayai perkara-perkara yang tak pasti itu, yang kita sama-sama bersolidariti untuk kita tunjukkan menerusi hashtag Quran Hour for Gaza yang akan berlangsung esok di Dataran Karangkraf mulai 8.30 pagi hingga 9.30 pagi.
didatangkan kraf itu, yang mana kepada semua anda boleh ikut sertalah dalam apa yang akan dilangsungkan esok. Sama-samalah kita pastikan dan kita sama-sama berdoa agar keganasan yang berlaku ini akan dapat dihentikan. Amin, amin ya Allah. Selepasnya juga kita nak war-warkan satu lagi, iaitu berkenaan konsert ini baru bintang 3 yang akan berlangsung pada malam ini bermula jam 9 malam. Anda bukan sahaja boleh hadir di Auditorium Sri Angkasa, malah juga anda boleh menonton secara langsung di TV2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Ya, okey. Jadi sampai di sini saja waktu kami bersama dengan anda. Terima kasih kerana setia bersama kami sampailah ke detik ini. Saya Hani Hamid dan saya Munawar Azmi, mewakili kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan juga penerbit Rosmawati Nasir mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih dari apa yang kau tahu, aku lebih dari apa yang kau mau. Engkau pergi sebelum kau mengenaliku. Engkau patah balik, maaf aku tak mampu tahan. Aku rata mau dibeban. Sudah lama aku tertekan, sudah lama aku menelan sakit. Mungkin aku tak penting bagimu, kau buat aku rasa keliru. Bagiku dirimu lebih dari apa yang kau tahu. Tak penting bagimu, kau buat aku rasa keliru. Bagiku dirimu lebih dari apa yang kau tahu. Tak pernah ku minta peluang kedua. Pun tak tahu diriku terlalu keliru. So I'm not with you. Tak ada masa aku nak harapkan kau pulang. Semua benda kau buat untuk capaikan bintang. Tak pernah kau bincang, tak pernah